tetamu, tetamu kita kena muliakan, kena raikan, tetamu kena muliakan, kena raikan. Paling tidak air suam kita hidangkan. Itu adab dan akhlak itu, insya-Allah. Sampaikan salam saya, Azman, kepada abang. Biarlah tak kenal pun biarlah tak kenal pun. Baik. Kemudian lazim atasmu hai orang yang menuntut ibadat. Siapa dia orang yang nak menuntut ibadat ni? Kita semualah. Kita semualah orang yang nak menuntut ibadat. Kita semualah orang yang nak beribadat. Kita semualah orang yang berusaha untuk beribadat. Kita semua. Cuma perjalanan kita melakukan ibadat tadi, ada kalanya kita beribadat mengikut jalan yang betul, landasan yang betul, dan ada kalanya kita beribadat mengikut jalan yang salah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi dengan sebab itulah perlukan petunjuk, perlukan hidayah, petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar kaki kita senantiasa melangkah mengikuti jalan ibadah yang sebenarnya, yang sebetulnya, yang sebaiknya, supaya sampai kepada maksud ibadat kita. Apakah maksud ibadat kita? Apakah maksud? Apa yang kita maksudkan? Apa yang kita tujukan dengan ibadat ataupun kebaikan yang kita buat? Apa niat kita? Apa niat kita melakukan kebaikan? Melakukan kebaikan kepada ibu bapa, kepada anak isteri, kepada kawan-kawan, kepada masyarakat. Apa tujuannya? Apa maksud? Apa yang kita inginkan sebenarnya? Sudah tentu pasti kita akan menjawab untuk mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk kita mendapatkan pahala daripada Allah, mendapat redha Allah, agar mendapat kurniaan syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi sahabat yang dikasihi, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ketahuilah bahawa sesungguhnya untuk mendapatkan pahala, untuk mendapatkan redha daripada Allah, untuk amalan kita diterima oleh Allah, perlulah kita memiliki ilmu pengetahuan yang tertentu supaya amal ibadat kita itu dipandu, dibimbing, dipimpin dengan ilmu, dengan pengetahuan. Kerana jalan beribadat ini adalah suatu jalan yang sangat payah, jalan yang sangat sukar, jalan yang sangat yang terlalu banyak tipu daya, permainan, halangan, perangkap, musuh-musuh, peragut, pencuri, pemusnah dan sebagainya. Jadi seandainya kita beribadat tanpa ilmu, sekiranya kita hanya beribadat membuat baik tanpa ada pengetahuan, akhirnya nanti kita juga yang akan menyesal. Kita akan menyesal sahabat. Kita tidak sedar dalam keadaan kita beribadat itu, kita ada melakukan perkara-perkara yang merosakkan ibadat tanpa kita sedar. Orang yang nampak kesilapan, orang yang dapat bertemu dengan kesalahan di dalam ibadat mereka adalah orang yang ada ilmu. Jadi kita, seandainya kita duduk dalam kejahilan, bagaimana untuk kita mengetahui sama ada kita melakukan ibadat itu dengan cara yang betul ataupun kita ada membuat benda-benda yang melanggar undang-undang di dalam ibadat itu sendiri. Dengan sebab itulah betapa pentingnya kita ni menuntut ilmu, mendekatkan diri kepada majlis-majlis ilmu yang seperti ini. Mudah-mudahan menjadi asbab untuk kita mendapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian lazim atamu hai orang yang menuntut ibadat, telah memberi taufik akan kamu oleh Allah Ta'ala dan akan kami dengan menolak akan awaiq ini, yakni akan menegahkan ibadat hingga betul, yakni tetap ibadatmu, dan senya telah kami sebutkan dia bahawasanya yang menegahkan betul ibadat itu adalah 4 perkara. Maksudnya begini sahabat, perkara-perkara yang menjadi sebab ataupun perkara-perkara yang menjadi sebab kita tidak boleh menunaikan ibadat dengan sebenar. Kita tak boleh nak melaksanakan ibadat dengan sebenar-benar. Apa maksud ibadat yang sebenar-benar? Beribadat seperti yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Beribadat seperti yang disuruh oleh Allah.
beribadat seperti yang disuruh oleh Rasul. Kita tak boleh. Kita tidak boleh nak menyempurnakan ibadat seperti yang disuruh oleh Allah itu kerana terdapat beberapa halangan, terdapat beberapa halangan gangguan di dalam ibadat itu sendiri. Maka kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, yang pertama sekali, Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam hadir, salam singgah, salam selamat petang Jumaat yang penuh berkah. Saya doakan kalian yang mengikuti live ini dalam keadaan rahmat dan redha Allah, mendapat keampunan daripada Allah, dibukakan pintu-pintu ilmu, diberi taufik, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dapat dijadikan panduan dan pedoman untuk kita memperbaiki lagi perhubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih yang sudi singgah. Terima kasih yang sudi singgah. Terima kasih. Baik. Yang pertama kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala adalah dunia. Yang pertama-tama sekali, sahabat. Yang pertama-tama sekali, perkara yang akan menjadi penghalang, pengganggu diri kita untuk melakukan ibadat. Yang pertama-tama sekali adalah dunia. Apabila kita nak buat baik, sahabat, bila kita nak buat baik je, bila kita nak buat baik, mesti ada yang menghalang kita. Bila kita nak berubah jadi baik, bila kita nak meninggalkan benda-benda maksiat, ada saja yang menjadi penghalang. Ada saja yang mengganggu diri kita. Ada saja yang mengganggu diri kita. Padahal kita nakkan kebaikan. Kita nak berubah. Kita nak dekatkan diri dengan Allah. Kita tengok orang-orang yang soleh, kita tengok orang yang solehah, kita berasa macam kita nak jadi macam mereka. Kita nak jadi macam mereka. Kita nak hijrah macam mereka. Kita nak dekatkan diri macam mereka, nak pergi masjid, solat berjamaah, hadir majlis ilmu, berpakaian menutup aurat dan sebagainya, mencari rezeki yang halal. Tetapi keinginan kita untuk melakukan ibadat tadi tu, untuk berubah tadi tu, untuk berhijrah tadi tu. Jadi petang ni kita cerita pasal hijrah. Perpindahan daripada satu tempat ke satu tempat. Maksud di sini perpindahan diri kita, perpindahan keadaan melakukan ibadat diri kita, daripada yang tidak baik kepada yang lebih baik, daripada kita jauh kepada Allah dan kepada mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin dan percaya setiap sahabat, kawan-kawan yang hadir ni, yang sedang mengikuti ni, pasti akan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bertemu dengan penghalang-penghalang. Lain dekat saya ni tak berapa elok. Wallahu alam lah. Tak tahulah tu. Nur Hidayah. Tak tahu. Sini okey je. Tak ada pula lag. Okey, yang pertama-tama sekali, sahabat. Waalaikumsalam Abim Mi'an. Perasan tak? Bila kita nak berusaha menjadi yang lebih baik, bila kita nak berubah, bila kita nak meninggalkan alam kejahilan, bila kita nak meninggalkan alam kemaksiatan, kita ataupun kita nak memperbaiki ibadat kita. Dah beribadat dah, tapi nak memperbaiki, nak berhijrah kepada yang lebih baik. Kalau kata solat, nak berhijrah kepada yang solat yang lebih baik, solat yang lebih khusyuk, solat yang lebih sempurna, solat yang lebih istiqamah. Kalau kita dah menutup aurat, nak menutup aurat dengan lebih sempurna. Itu yang dimaksudkan. Buka lagi baik. Pasti akan ada penghalang. Yang pertama, sahabat, yang dinamakan dengan dunia. Penghalang yang pertama dinamakan dunia. Dunia ni yang menghalang kita. Dunia ni yang mengganggu kita, sahabat. Semua. Tak kisah tua, tak kisah muda, tak kisah bujang, tak kisah berkahwin, tak kisah isteri, tak kisah yang bergelar suami. Apabila kita nak berubah kepada yang lebih baik, kita nak berubah kepada yang lebih baik, lebih mendekatkan diri kepada Allah, di antara perkara yang pertama-tama sekali yang mengganggu diri kita, yang mengacau, yang menghalang kita, adalah dunia, adalah keduniaan. Adalah keduniaan. Apa yang dimaksudkan dengan keduniaan di sini? Yang pertama-tama sekali, keduniaan. Apa maksud keduniaan? Apa maksud dunia di sini? Yang dimaksudkan dengan dunia ni adalah harta benda,
kemewahan, kesenangan, kemegahan, pangkat, puji-pujian, penghormatan, ingin ramai pengikut, ingin dikenali, ingin dihormati, ingin dikagumi, ingin disanjungi, takut dicela, takut dipandang hina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini yang dikendaki ataupun yang dimaksudkan dengan dunia tadi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dunia ni bermaksud sahabat, tiap-tiap sesuatu yang tidak memberi faedah akhirat. Tiap-tiap sesuatu yang tidak memberi faedah akhirat, ataupun sesuatu yang tidak ada hubung kait dengan ibadat. Sesuatu, ustaz sihat ke tu? InsyaAllah sihat, insyaAllah. Cuma hidung macam ketat sikit. Hidung berasa macam ketat sikit. Hidung berasa macam ketat sikit. InsyaAllah, insyaAllah. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi dunia ni, sahabat, dunia ni kalau kita tak lepaskan diri kita, kalau kita tak lepaskan diri kita daripada yang namanya dunia tadi, pertama-tama sekali kita kena tahu, kita kena faham apa yang dimaksudkan dengan dunia tadi tu. Dunia ni adalah sesuatu yang kita ambil, yang kita inginkan lebih daripada qadar untuk beribadat. Kita mengambil sesuatu atas dunia ni lebih daripada qadar ibadat, lebih daripada qadar hajat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih, terima kasih. Contohnya begini, kalau harta, kalau duit, kita akan mencari duit yang lebih daripada qadar yang kita nak guna untuk ibadat. Kalau duit, kita nak mencari duit yang lebih daripada qadar kita nak buat ibadat. Maksudnya, kalau sejumlah itu tidak ada pada diri kita pun, kita masih lagi boleh menunaikan ibadat. Boleh solat, boleh makan, boleh minum, boleh menuntut ilmu, mengambil sesuatu yang halal melebihi qadar yang kita perlukan untuk beribadat. Mengambil yang halal melebihi. Begitulah juga mengambil sesuatu yang haram dan yang syubhah. Tidak ada istilah makna dibenarkan untuk kita mengambil benda-benda yang haram untuk tujuan ibadat. Itu dah memang tak masuk daripada awal lagi. Bukan begitu ke Abah Selembah? Maksudnya sekarang ni masalah kita sekarang ni, masalah saya ni, masalah saya dan saya rasa ini juga masalah kawan-kawan semua yang mendengar ni. Keinginan nafsu kita ni, keinginan nafsu kita ni yang suka, yang seronok nak duduk di dalam bersenang-senang, bermewah-mewah. Ini masalah dia. Ini masalahnya sekarang. Maksudnya masa kita beribadat kurang kerana bukan maksud begitu. Bukan maksud begitu. Yang dimaksudkan dengan dunia ni, kita mengambil sesuatu yang lebih daripada qadar untuk kita ibadat. Contohnya, kalau makan, bukan sekadar makan untuk mengenyangkan dan menjaga kesihatan, tetapi kita ingin makan makanan yang hebat-hebat, makanan yang mahal-mahal, makanan yang viral. Faham tak situ? Kerana kalau untuk beribadat, untuk menjaga nyawa, untuk menjaga kesihatan, tidak perlu untuk kita memakan makanan yang mewah-mewah. Jadi keinginan nafsu kita ni, iaitu selain daripada makan untuk menyelamatkan nyawa, memelihara kesihatan, tapi selain daripada itu, kita nak bersedap-sedap, berseronok-seronok, bermegah-megah dengan makanan tadi tu. Jadi yang lebih daripada qadar nak menjaga nyawa dan kesihatan tadi, itulah yang dinamakan dengan dunia. Adapun makan untuk menjaga nyawa, makan untuk mendatangkan kesihatan tubuh badan dan tenaga untuk beribadat, itu dinamakan akhirat. Itu dinamakan akhirat. Tapi seandainya makan lebih daripada qadar yang sepatutnya, makan dengan tujuan nak bersedap-sedap, berseronok-seronok, itu yang dinamakan dengan dunia tadi.
Kalau dalam bab contohnya berpakaian pula, kalau dalam bab berpakaian pula, kita bukan sekadar membeli pakaian yang menutup aurat, tetapi keinginan nafsu kita untuk bermegah-megah dengan pakaian, bermewah-mewah dengan pakaian, berlebih-lebih dengan pakaian. Jadi itu yang dinamakan dunia. Ada pun pakaian yang kita dapatkan, yang kita beli untuk menutup aurat. Kerana kita ni diperintahkan oleh Allah untuk menutup aurat dengan sempurna. Jadi pakaian yang kita dapatkan tadi sekadar nak menutup aurat, menutup warna kulit, menutup bentuk warna, menutup bentuk tubuh badan, itulah yang dimaksudkan dengan akhirat. Ada pun lebih daripada tu. Lebih daripada qadar tu, contohnya pakaian yang kita nak ni bukan sekadar menutup aurat, tetapi nak pakaian yang berjenama, nak pakaian yang viral, nak pakaian yang orang tengok, yang orang pandang. Ini yang dimaksudkan dengan dunia tadi. Kalau kenderaan contohnya, kita bukan sekadar nak memudahkan urusan untuk Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, untuk beribadat, nak ke surau, nak ke masjid, nak menziarah, ataupun nak menunaikan kewajipan kita, nak mencari rezeki menggunakan kenderaan. Tetapi nafsu kita tu menginginkan kenderaan yang mewah tadi tu. Keinginan nafsu tadi yang nak bermewah-mewah. Baik, bukan maksud saya memakai ataupun menggunakan benda-benda yang mewah-mewah tadi tu hukumnya haram. Ni boleh hati-hati. Bukan bermaksudnya memiliki pakaian yang mewah-mewah, makanan yang mewah-mewah, kenderaan yang mewah-mewah itu hukumnya haram, bukan. Sebab tu saya nak sahabat-sahabat dengar baik-baik. Kerana ramai di kalangan kita yang salah faham dengan erti dunia tadi tu. Ramai di kalangan kita yang salah faham dengan erti dunia. Salah faham dengan erti dunia. Baik. Kirara. Maknanya Allah SWT Muhammad. Allah SWT Muhammad. Assalamualaikum. Tak berani nak masuk. Nak cakap sangat. Kita tak ada masalah nak sembang. Nama pun sembang-sembang. Allahumma salli ala Muhammad. Maknanya Allahumma, mudah-mudahan dapat jadi asbab, dapat hidayah daripada Allah, insya-Allah. Okey. Jadi bila kita nak berubah, inilah di antaranya masalah yang semua orang hadapi. Gangguan dunia. Gangguan dunia. Allahumma salli ala Muhammad. Dengan sebab keinginan kita yang melebihi qadar ibadat tadi, kita terpaksa kita risau, kita bimbang kalau orang tak pandang dengan sebab pakaian kita pakaian yang sederhana. Kita risau kalau orang tak pandang dengan sebab rumah kita sederhana. Kita risau kalau orang tak kagum dengan diri kita kerana kenderaan kita kenderaan yang biasa-biasa. Kita risau kalau orang perlekeh kita kerana tak dapat nak menikmati makanan yang hebat-hebat, yang mahal-mahal, yang viral-viral. Jadi kerisauan dan kebimbangan terhadap dunia inilah yang menjadi gangguan dalam hidup kita untuk kita nak mendekatkan diri dengan Allah. Lalu kita akan terpaksa, Allahumma salli ala Muhammad, jemputan ke Maulid Agung Alam Melayu di USAS Kuala Kangsar bermula selepas asar. Baik-baik. Terima kasih. Moga ramai yang dapat hadir. Moga cuaca baik, dipermudahkan perjalanan. Program berjalan lancar awalan wa akhiran. Doakan kami yang tak dapat nak pergi, yang berjauhan, insya-Allah. Kami doakan moga program Maulid Allahumma salli ala Muhammad berjalan lancar, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sahabat-sahabat, kawan-kawan, teman-teman yang saya kasihi sekalian, inilah di antara sebabnya bila kita nakkan kehebatan, kelebihan yang macam ni, kita terpaksa mencari duit lebih.
kita terpaksa mencari duit lebih. Betul ke tidak? Sahabat? Betul ke tidak? Kita terpaksa cari duit lebih. Kita terpaksa cari duit lebih untuk nak menunaikan keinginan kita tadi. Untuk nak menunaikan keinginan kita untuk apa tadi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Untuk kita nak menunaikan keinginan nafsu kita. Kerana pada adatnya, pada kebiasaannya, mustahil untuk kita dapat kemewahan, keseronokan tadi tu dengan nilai yang Allahumma salli ala Muhammad dengan nilai yang rendah. Mesti kena guna modal yang banyak. Contohnya, saya terpaksa oleh kerana keinginan saya nak duduk di dalam mahligai, di dalam rumah yang seperti mahligai, saya terpaksa membelanjakan duit ratusan ribu, malahan juta contohnya, ataupun ratusan ribu untuk duduk di dalam rumah yang megah, yang mewah. Jadi, saya terpaksa menghabiskan masa saya terpaksa menggunakan banyak waktu saya untuk mencari duit kerana nak membayar tadi tu. Saya terpaksa bekerja pagi, petang, siang dan malam. Kadang-kadang yang lebih malang, saya terpaksa, kalau di dalam hati saya ini tidak ada ketakwaan, takut kepada Allah, saya terpaksa melibatkan diri saya dengan perbuatan yang haram, pekerjaan yang haram, pekerjaan yang syubhah, asalkan saya dapat membayar hutang-hutang saya. Betul tak sahabat? Mai kita sembang-sembang ni santai-santai je sahabat. Jangan malu, jangan segan. Mari kita sembang-sembang. Kongsi ilmu. Kalau ada kawan-kawan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau ada sahabat yang nak naik kota, yang nak sembang pasal penghijrahan, sila tafadhal. Saya dengan berbesar hati. Berbesar hati. Boleh kongsi ilmu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita boleh kongsi ilmu. Berkongsi ilmu. Berkongsi Allahumma salli ala Muhammad. Jangan sampai tergadai akhirat demi dunia. Bersyukur dengan ada, itu namanya qanaah. Tapi masalah qanaah ni payah. Qanaah ni makna memada dengan apa yang ada. Kalau rumah-rumah yang sederhana, pakaian yang sederhana, maknanya bila kita tidak mengikut keinginan hawa nafsu yang nak bermegah-megah, bermewah-mewah, yang melampau-lampau tadi itu, insya-Allah kita akan banyak waktu untuk beribadat. Kita akan banyak waktu untuk beribadat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kita terpaksa kerja lebih daripada masa yang sepatutnya. Ustaz terangkan tentang zuhud dunia. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Jadi, soalan ni tadi, Allahumma salli ala Muhammad. Sekejap kita pinkan soalan dia. Bukan soalan lah, komen ni. Okey. Terangkan tentang zuhud dunia. Baik. Jadi, bagaimana sekarang ni? Bagaimana jalan penyelesaian? Bagaimana jalan penyelesaian untuk kita menyelamatkan diri daripada gangguan dunia tadi? Okey, sekarang ni kita cerita tadi perkara yang ganggu kita, perkara yang mengganggu kita ni dalam beribadat. Kita tak boleh nak beribadat dengan sempurna, dengan baik, dengan elok kerana diganggu. Ada gangguan. Yang pertamanya diganggu oleh dunia. Apa itu dunia? Seronok-seronok tu. Nak seronok-seronok, nak mewah-mewah, nak megah-megah. Itu namanya dunia tadi tu. Sesuatu yang tidak ada hubung kait dengan ibadat, sesuatu yang tidak ada hubung kait dengan ibadat. Kita sanggup menghabiskan masa kita, kita terpaksa menghabiskan masa dan waktu kita untuk menunaikan sesuatu perkara yang tidak ada hubung kait dengan ibadat kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu yang dimaksudkan dengan dunia. Jadi selagi kita tidak boleh melepaskan diri, selagi kita tak boleh melepaskan diri dengan yang namanya dunia tadi sahabat, kita tidak akan dapat menyempurnakan ibadat kita. Kita tidak akan dapat menyempurnakan ibadat kita selagi kita tidak melepaskan diri kita daripada penghalang yang pertama ni, yang dinamakan dengan dunia. Baik sahabat, kalau ada sahabat-sahabat yang nak naik kota, yang nak sembang-sembang pasal penghijrahan ni, sila-sila. Boleh, falyatafaddal. Siapa nak naik? Siapa nak naik kotak? Mari. Sembang-sembang. Kongsi ilmu. Jangan malu, jangan segan. Saya bukan ustaz. Kita kawan-kawan biasa. Kita kawan-kawan TikTok ni. Sama-sama kita bersilaturahim. Ini bukan sembang-sembang kosong sahabat.
Boleh apa nak malu? Nak kongsi pasal penghijrahan. Macam mana kan? Nak kongsi pengalaman penghijrahan macam mana, kawan-kawan lain boleh dengar, boleh menjadi inspirasi. Kalau ada, dipersilakan. Jangan malu, jangan segan, insya-Allah. Di samping tu kita sembang-sembang ni, mudah-mudahan bermanfaat. Setiap apa yang kita dengar ni mudah-mudahan menjadi kebaikan, kebajikan untuk kita semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Boleh. Kalau kita yakin alkohol tu tadi bukan daripada sumber yang haram, maka tak bolehlah kita pakai. Tapi kata ulama, sekarang ni dah banyak alkohol yang diperbuat daripada benda yang suci. Kebiasaannya dalam minyak-minyak wangi yang Islamik, mereka menggunakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, alkohol yang suci. Kalau ada dosa besar masa lalu, nanti insya-Allah. Tadi kita nak selesai, kita sembang pasal dunia ni dulu, sahabat. Kita sembang pasal dunia dulu. Dunia ni, masalah dunia ni saya pun hadapi. Saya yakin kawan-kawan pun hadapi benda yang sama. Saya tertarik nak pergi masjid dekat Seremban. Cantik sangat. Dari situ saya dapat hidayah untuk solat. Alhamdulillah. Dapat hidayah untuk solat, tapi teruskan belajar. Kalau kita nak berhijrah, mesti belajar. Jangan berhijrah tanpa ilmu. Kerana di dalam penghijrahan itu masih ada tipu daya nafsu dan syaitan. Masih ada tipu daya dunia. Masih ada tipu daya makhluk. Sebab itu jangan sesekali kita pinggirkan diri kita daripada majlis ilmu yang wajib-wajib. Bagus, alhamdulillah. Doakan kami. Baik sahabat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi untuk menyelamatkan diri kita daripada penghalang yang pertama tadi, yang dinamakan dunia ni, kenapa dunia ni tadi yang menjadi penghalang untuk kita beribadat? Sebab kita terpaksa menghabiskan masa kita untuk mencari pekerjaan ataupun berusaha lebih daripada qadar yang sepatutnya, kerana nak menunaikan keinginan nafsu kita untuk berlebih-lebih, bermewah-mewah, bermegah-megah tadi. Bukan sahaja tubuh badan kita akan sibuk, akan bimbang untuk bekerja mencari duit yang lebih daripada qadar, bahkan akal fikiran kita, begitulah juga hati kita akan turut risau, bimbang, memikirkan tentang kesenangan, takut kesusahan, takut kepapaan, takut tak maju, takut tak viral, takut tak megah, takut tak mewah, takut orang rendah-rendahkan kita, takut orang tak pandang, tak puji kita. Nampak tak? Perasan tak sahabat? Ada tak benda-benda macam tu dalam hati? Ada tak benda-benda macam tu dalam hati kita, dalam fikiran kita? Bila dunia ni tadi, dia akan merisaukan kepala kita. Dia akan merisaukan, membimbangkan akal fikiran kita untuk memikirkan bagaimana aku nak dapat kemewahan ni, bagaimana aku nak dapat kesenangan ni, macam mana caranya. Dengan demikian juga hati kita akan selalu teringat-ingat, terngiang-ngiang. Bagaimana nak menjadi orang hebat, macam mana nak menjadi orang yang mewah, macam mana nak menjadi orang yang kaya raya, banyak harta, bagaimana nak menjadi orang yang memiliki kenderaan yang hebat, bagaimana nak mendapatkan rumah yang mewah-mewah, macam mana nak selalu pergi berjalan ke tempat-tempat yang mewah-mewah, macam mana. Jadi ini di antara perkara yang merisaukan akal fikiran dan hati kita. Dengan sendiri apabila fikiran kita tadi sibuk berbimbang memikirkan tentang hal-hal dan urusan-urusan untuk mendapatkan keduniaan tadi, dengan sendiri tidak ada di dalam pemikiran kita dan hati kita untuk memikirkan tentang ibadat, untuk memperbaiki ibadat, untuk memperbaiki akhirat, untuk mendekatkan diri dengan Allah. Tak ada masa. Kenapa? Kerana hati dan fikiran kita serta anggota kita telah kita gunakan sehabis-habisnya untuk menunaikan keinginan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Untuk menunaikan keinginan, mendapatkan kemewahan tadi. Bukan maksudnya di sini hukumnya haram. Contoh kalau ada orang tanya, adakah hukumnya haram saya mewah? Adakah hukumnya haram saya memiliki pakaian yang mahal-mahal? Adakah haram saya memiliki kenderaan yang mahal-mahal? Adakah haram hukumnya saya duduk di dalam rumah yang mahal-mahal, rumah yang megah-megah? Adakah hukumnya haram? Hukumnya tidak haram. Tetapi seandainya perkara-perkara tadi
ataupun perkara-perkara tadi menjadi asbab, menjadi sebab kita tidak ada masa untuk menunaikan kewajipan kepada Allah, membuat apa yang disuruh oleh Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, maka di sini barulah hukumnya kemewahan, kemegahan dan sebagainya tadi hukumnya haram. Hukumnya haram. Kenapa jadi haram? Kerana menjadi asbab kita tidak boleh melaksanakan perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh faham tak sahabat? Sekarang ni boleh faham tak? Penghalang yang pertama ni. Baik. Jadi bagaimana cara untuk kita nak menyelamatkan diri? Macam mana cara untuk kita menyelamatkan diri ataupun melepaskan diri daripada penghalang yang pertama ni? Dia ada 4 penghalang. Ni yang pertama sahabat. Wahai teman-teman, wahai kawan-kawan, ini penghalang yang pertama. Ini penghalang yang pertama namanya dunia tadi. Jadi bagaimana untuk kita melepaskan diri? Mahu tak mahu mesti kena lepaskan diri daripada yang pertama. Mahu tak mahu kita mesti berusaha untuk melepaskan diri daripada penghalang yang pertama yang dinamakan dunia tadi. Apa benda tu Ustaz? Mana? Apa benda tu Ustaz? Yang mana banyak bondo depan ni? Banyak bondo depan ni air. Jemput minum sahabat, minum petang. Bismillah. Yang ni sabun kemuning hitam. Ni sabun. You have not been promoting product. Pula dah. Pula dah. Dia kata kita tak ni pula. Baik. Ini sabun kemuning hitam ni. Sabun ni selain daripada boleh bersihkan kulit kita, seandainya ada benda-benda yang tak sepatutnya dalam tubuh badan kita, dia akan memberikan petanda-petanda yang negatif. Dia boleh memberikan petanda-petanda yang negatif. Siapa yang dah pernah pakai dia tahulah. Tu Kak Nora pakai. Saya dah pakai melembutkan kulit. Ya, alhamdulillah. Selain daripada melembutkan kulit, sabun ni dah dibacakan dengan ayat-ayat yang tertentu, dah diruqyah. Dah diruqyah. Jadi kalau kita pakai dengan niat yang betul, insya-Allah dengan izin Allah, seandainya di dalam tubuh badan kita ada something yang tidak sepatutnya, dia akan memberikan tanda-tanda. Dia akan memberikan tanda-tanda. Ustaz Syafiq tu, dia akan memberikan tanda-tanda. Jadi kawan-kawan sambil-sambil dengar tazkirah ni, tausiah ni, bolehlah sambil-sambil cuci-cuci mata dalam beg rezeki kat bawah tu. Kalau ada yang produk yang berkenan, bolehlah beli. Ni minyak wangi oud, RM35 sahaja 100 ml. Yang ni sabun kemuning hitam. Sabun kemuning hitam, warnanya memang hitam sebab bahan utamanya kemuning, kayu kemuning. Baik. Boleh tengok-tengok lah. Boleh tengok-tengok kat bawah. InsyaAllah. Baik sahabat, jadi caranya untuk kita menyelamatkan diri kita daripada gangguan dunia ni, yang menghalang kita ni daripada ibadat, sampai kita tak ada masa, sampai kita tak ada waktu nak mendekatkan diri dengan Allah. Contohnya, kita tak ada masa nak menuntut ilmu. Kita tak ada masa nak pergi kuliah. Kita tak ada masa nak dengar kuliah. Kita tak ada masa nak dengar kuliah. Padahal mendengar kuliah, duduk di dalam majlis ilmu tu adalah hukumnya wajib sahabat. Allah misalnya, Assalamualaikum Ustaz, nak tanya, andai kata kita sibuk bekerja, kadang-kadang saja kita ke rumah Allah. Baik. Dia sebenarnya sahabat yang bertanya tadi. Siapa yang bertanya ni? Ashraf. Ashraf.
Ustaz perhati berapa minit sesekali TT warning sebelum sampai masanya Ustaz iklan dulu. Itulah tadi ada iklan pula sebelum ni, tak ada, okey je. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kata sibuk bekerja kadang-kadang saya, tak boleh. Jadi sekarang ni kita kena uruskan masa kita, Ashraf. Ashraf, kita kena uruskan masa kita. Kita kena buat jadual waktu yang khusus supaya kita boleh hadir ke rumah Allah dengan untuk tujuan menunaikan kewajipan. Jadi kita ke masjid ni, Ashraf, ada beberapa tujuan. Ada kala kita pergi masjid untuk menunaikan solat 5 waktu berjamaah. Ada kala kita perlu ke masjid untuk mempelajari ilmu fardu ain. Jadi kita wajib memberikan waktu kita, jangan ikut waktu orang lain. Makna kalau kita tak boleh menuntut ilmu waktu pagi, kalau kita tak boleh pergi masjid ataupun kuliah-kuliah di masjid suruh pada waktu pagi, kita kena pergi waktu petang. Kalau tak boleh waktu petang, usahakan waktu malam. Begitulah seterusnya. Begitulah seterusnya. Makna cari waktu dalam seminggu tu, kita kena, cara ni Ashraf, kita kena buat jadual yang penting untuk diri kita. Kena buat jadual khusus untuk diri kita supaya kita boleh belajar ilmu fardu ain, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu tajwid, ilmu fiqh. Kena belajar 4 ilmu ni Ashraf. Kena buat jadual khusus. Agar kita boleh belajar 4 ilmu ni. Bukan sekadar pergi ke masjid untuk solat berjamaah. Ya, solat berjamaah juga penting, tetapi menuntut 4 ilmu ni hukumnya wajib, fardu ain, kewajipan ke atas tiap-tiap individu laki-laki dan perempuan. Jadi kita Ashraf, sesibuk mana pun kita dengan pekerjaan kita, wajib kita menguruskan masa, menetapkan waktu, menentukan waktu yang tertentu agar kita tidak ketinggalan mempelajari ilmu yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala ni. Seandainya tidak boleh, maka di sinilah tempat dosanya. Kerana kita bersibuk berbimbang dengan pekerjaan kita, kita terabai. Makna tak boleh nak menunaikan kewajipan menuntut ilmu. Jadi di sinilah masalahnya yang sebenarnya nak disampaikan. Inilah masalahnya yang kita tak boleh nak menuntut ilmu. Bila kita tak dapat nak belajar agama, macam mana kita nak perbaiki? Macam mana kita nak memperbaiki solat kita? Sedangkan kita tidak ada masa waktu untuk mempelajari tentang solat secara khusus. Di sinilah kenapa ulama kata wajib kita memberikan waktu. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib, tetapi bukan wajib pada waktu malam. Bukan wajib menuntut ilmu pada waktu malam, ataupun tidak wajib menuntut ilmu pada waktu siang. Wajib menuntut ilmu, masanya terpulang dan terserah kepada diri kita masing-masing. Kerana tanggungjawab dan tugasan kita mencari nafkah ataupun rezeki di atas dunia ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya apa tadi? Saya cakap tadi, dengan sebab kita bersibuk berbimbang dengan mencari rezeki tadi, kita tidak ada masa untuk menunaikan kewajipan menuntut ilmu. Di sinilah salahnya, di sinilah dosanya. Jadi kita kena bagikan masa. Kita kena buat jadual untuk diri kita sendiri. Jadual waktu menuntut ilmu diri kita sendiri. Kitalah nak yang mesti bertanggungjawab di atas Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, urusan waktu agar kita dapat mempelajari ilmu yang wajib. Ashraf, sembahyang 5 waktu juga wajib, menuntut ilmu juga wajib. Kita dalam perkara yang menjadi kewajipan ni Ashraf, kita tak boleh pilih-pilih Ashraf. Apa sahaja yang Allah wajibkan, kita wajib bagikan masa agar dapat menunaikan. Contohnya solat sehari 5 waktu. Kita tak boleh pilih untuk solat zuhur sahaja, untuk solat asar sahaja. Tak boleh. Kenapa? Kerana setiap waktu itu hukumnya wajib. Begitulah juga dengan urusan mencari rezeki, wajib. Urusan menuntut ilmu fardu ain juga wajib. Urusan solat juga wajib. Jadi kita sendiri yang wajib membahagikan waktu supaya tidak tertinggal ataupun tidak meninggalkan kewajipan-kewajipan yang Allah Ta'ala perintahkan ke atas diri kita. Jadi jangan kita menjadikan alasan tidak boleh hadir majlis ilmu pada waktu selepas maghrib. Itu adalah merupakan lesen untuk kita meninggalkan majlis ilmu di lain-lain waktu. Kita sendiri kena usahakan. Kita sendiri kena buat jadual.
Buat jadual hari Minggu ataupun hari Sabtu, kita boleh panggil, kita boleh jemput ustaz ataupun ustazah ataupun guru-guru yang betul fahamannya, betul syariat, betul akidahnya datang ke rumah kita, mengajarkan ilmu fardu ain setiap minggu sekali contohnya. Boleh kita cari jalan yang lain, berusaha untuk cari jalan yang lain, agar kita tetap dapat menunaikan kewajipan walaupun kita bekerja mencari rezeki, mencari nafkah. Jadi tidak menjadi keuzuran untuk diri kita meninggalkan menuntut ilmu fardu ain dengan sebab kita berusaha mencari rezeki yang halal. Tak boleh. Kemudian tadi ada sahabat kita tanya tadi, terangkan zuhud. Jadi jalan penyelesaian dia untuk menyelamatkan diri daripada masalah keduniaan dalam hati kita ni, mestilah kita ni ada sifat zuhud. Mesti ada sifat zuhud. Sifat zuhud. Apa maksud zuhud? Tidak ada keinginan ataupun benci. Dalam hati kita kena ada sifat benci terhadap perkara-perkara yang berlebih-lebihan yang tidak ada berhubung kait dengan ibadat tadi. Itu jalan penyelesaian dia. Kita tengok kata Al-Imam Al-Ghazali, dan senyap yang menolakkan dia itu sesungguhnya, iaitu dengan disunyikan daripadanya dan zuhud ia padanya. Jadi jawapan dia, jawapan daripada soalan tadi, bagaimana caranya kita ni nak menyelamatkan diri, nak melepaskan diri daripada penghalang ibadat yang pertama ini supaya kita dapat menunaikan kewajipan terhadap Allah, contohnya solat 5 waktu dan menuntut ilmu fardu ain. Caranya kita mestilah mengambil sifat zuhud di dalam hati kita. Apa maksud zuhud? Benci. Dalam hati kita kena ada perasaan benci dan tidak ingin kepada perkara yang berlebih-lebih yang tidak ada hubung kait dengan ibadat. Ataupun dalam hati kita mesti kena ada perasaan tak suka dengan sesuatu yang menyebabkan kita boleh meninggalkan kewajipan yang dipikulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Zuhud ni asal maknanya benci, tidak ada keinginan. Kenapa boleh tidak ada keinginan terhadap dunia? Sedangkan dunia itu sedap, sedangkan dunia itu menyeronokkan, sedangkan dunia itu membanggakan. Kenapa pula? Macam mana nak membenci kepada sesuatu yang diingini oleh hawa nafsu? Jawabnya terlebih dahulu kita mesti mengetahui apakah kebinasaan, apakah kecelakaan yang ada di sebalik keseronokan dunia tadi. Contohnya, sahabat yang dikasihi, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini di antara rahsia ataupun ini di antara jawapan. Ini di antara rahsia ataupun jawapan bagaimana seseorang manusia yang sama seperti kita, tapi mereka boleh membenci dan meninggalkan keinginan-keinginan dunia yang melampau-lampau, yang berlebih-lebihan. Kenapa mereka boleh meninggalkan? Sedangkan dia manusia sama macam kita. Dia ada nafsu macam kita. Dia ada perasaan nak bermewah, nak bermegah, nak berseronok, nak bergembira. Sama seperti kita. Betul ke tidak? Tapi kenapa mereka boleh meninggalkan keduniaan tadi? Sehingga mereka hanya mengambil sekadar yang perlu saja dalam kehidupan dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kita kena lepaskan diri kita daripada cengkaman dunia tadi tu, yang mencengkam fikiran, yang mencengkam hati kita dan mencengkam anggota kita, sehingga anggota kita, fikiran kita, hati kita tidak bebas untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi caranya iaitu dengan apa? Dengan berzuhud. Jadi bencikan dunia. Mesti ada sebab. Kenapa orang-orang ni tadi dia benci terhadap dunia? Makna benci terhadap sesuatu yang berlebih-lebih daripada qadar untuk beribadat. Jawapannya kerana mereka mengetahui apakah kebinasaan, kecelakaan, kerugian, yang kemudaratan yang akan diperolehi asbab daripada berlebih-lebih tadi, dengan keduniaan tadi. Di antaranya sahabat, di antaranya hilang masa untuk menuntut ilmu. Hilang masa untuk menuntut ilmu, sedangkan menuntut ilmu ni perkara yang sangat penting di dalam ibadat. Yang keduanya, jadi apabila hilang masa untuk menuntut ilmu, sudah tentu amal yang kita buat, sudah tentulah amal ibadat yang kita buat tidak berpandukan ilmu. Bahkan kita akan beribadat mengikut hawa nafsu, ataupun kita beribadat dengan kejahilan. Apa akibatnya bila kita beribadat dengan kejahilan?
sudah tentu kita akan melanggar undang-undang di dalam ibadat itu sendiri tanpa kita tahu, tanpa kita sedar. Kita membuat benda-benda yang membatalkan ibadat kita sendiri. Dengan sendiri kita tak perasan yang kita masih di dalam permainan dan tipu daya syaitan. Ini di antara sebabnya. Ini di antara kebinasaan, kerugian apabila kita tidak berzuhud dengan dunia tadi. Kita tak ada masa. Kita tak ada masa nak belajar. Saya nak masuk dalam grup ustaz tapi tak boleh PM lah kat TikTok. Kenapa? Azman, mana Azman? Ataupun Azman ke Mama Sal ke, tolong DM sahabat kita tu yang nak masuk dalam grup. Nanti kita akan maklumkan kelas-kelas bila dan sebagainya. Siapa yang nak tahu kelas bila, boleh DM lah siapa-siapa sahabat kita. Contohnya macam Kak Na tadi tu, Mama Sal dan siapa lagi tu. Terima kasih lah kalau ada yang buka-buka beg kuning, tengok-tengok, cuci-cuci mata. Terima kasih lah. Saya kena tunjuk-tunjuk juga benda-benda ni. Tadi dah kena violation. Dia kata saya tak ada promotekan benda-benda ni. Biasa ni okey je. Sebelum ni okey je. Tak apalah. Kalau tak ada nanti akaun ni, kalau kata akaun ni ada masalah, nanti kita buat akaun lain lah. Tapi harap-harapnya tak adalah. Nanti takut cari balik tak jumpa kawan-kawan ni. Okey, baik sahabat. Jadi sekarang ni faham tak sahabat? Di antara apakah kebinasaan yang ada di sebalik keduniaan tadi tu? Terima kasih Kak Na. Terima kasih Kak Na. Faham tak? Boleh nampak tak sahabat? Akibat daripada berlebih-lebih tadi. Sahabat, yang dikasihi, yang dirahmati, yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nampak tak? Nampak tak akibat daripada habis waktu kita untuk keinginan dunia tadi tu? Nampak tak akibat dia? Nampak tak kerugian di sebalik tu? Memanglah dunia ni menyeronokkan. Memanglah dunia ni menyeronokkan. Siapa yang tak nak seronok? Tapi di sebalik keseronokan tadi tu ada kebinasaan yang boleh mengheret diri kita merana selama-lamanya. Yang boleh mengheret diri kita menyesal selama-lamanya nanti di hari kiamat, sahabat. Dengan sebab itulah nampak bila dah ada ilmu pengajian. Alhamdulillah Azman. Sebelum ni Azman, sebelum ni kita rasa bangga, kita rasa seronok kan, bila kita dapat benda yang megah-megah, yang mewah-mewah, yang orang pandang, yang menjadi sebutan orang. Jadi kita merasakan itu suatu kepuasan dalam kehidupan kita bila orang pandang, bila orang hormat, bila orang cerita tentang kelebihan dunia yang ada pada diri kita. Ya betul, tapi di sebalik tu kita nak mendapatkan kelebihan-kelebihan keseronokan atas dunia ni tadi, kita terpaksa menghabiskan masa kita daripada muda sampai tua kadang-kadang. Sehingga habis setiap hari, setiap minggu, setiap bulan kita bersibuk, berusaha mencari keduniaan, mencari duit yang lebih untuk nak menunaikan keinginan keinginan nafsu kita, yang nak berseronok-seronok dengan tempat tinggal, yang nak bermegah-megah dengan pakaian, yang nak bermegah-megah dengan kenderaan, yang nak bermegah-megah dengan Allahumma salli dengan barang-barang perhiasan dan sebagainya. Dalam tak sedar kita tak ada masa dah nak menuntut ilmu, nak belajar cara nak memperbaiki solat, belajar untuk mengenal siapakah Allah. Sedangkan mengenal Allah Ta'ala itu hukumnya wajib. Kita tak boleh nak mengenal Allah kalau kita tak belajar. Jadi masa kita dah tak ada. Masa kita dah tak ada dah, sahabat. Masa kita dah tak ada dah. Jadi akibat daripada tu nanti kita akan terlepas kesenangan akhirat. Kita akan terlepas kesenangan akhirat yang Allah janjikan. Kenapa? Kerana amalan yang kita buat itu salah. Kerana amalan yang kita buat itu tadi dalam keadaan salah dan tak diterima oleh Allah dengan sebab kejahilan kita. Sebab kita tak tahu, sebab kita tak pandai, sebab kita tak faham, kerana kita tak ada masa nak mengambil faham tentang ibadat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Inilah bahayanya yang dinamakan dunia. Memang ulama sahabat, ulama membuat perumpamaan. Dibuat perumpamaan begini. Contohnya saya ni seorang pembuat makanan, roti contohnya. Jadi dalam proses saya nak buat roti ni tadi, dalam adunan tepung tadi, saya memasukkan benda-benda kotor, saya memasukkan benda-benda jijik di dalam roti yang di dalam tepung yang saya nak adun untuk dijadikan makanan tadi. Jadi dalam tu saya campurkan benda-benda kotor, letakkan benda-benda jijik, kemudian bila dah siap dah masak, saya hiaskan permukaan makanan ataupun roti ataupun kek tadi dengan pelbagai jenis perhiasan yang menarik perhatian saya. Yang menarik perhatian orang ramai. Dengan gula-gulanya, dengan manisannya, dengan manik-maniknya, dengan coklatnya dan sebagainya. Jadi orang yang tidak tahu proses
di dalam menjadikan makanan tadi yang diisi di dalam roti itu tadi itu ada makanan benda-benda kotor ataupun benda-benda yang memberi bahaya, memberi mudarat, contohnya racun dan sebagainya, kita akan terpukau dengan luarannya tadi, dengan luarannya yang nampak cantik, yang nampak hebat, yang nampak indah, yang rasanya manis. Sedangkan apabila kita ambil dan kita makan tadi, sesungguhnya diri kita akan menjadi mudarat. Itulah ibaratnya. Itulah ibaratnya ataupun perumpamaan yang ulama buat sehingga mereka boleh menjauhkan diri mereka daripada yang namanya keduniaan tadi tu. Dia boleh meninggalkan dunia sebab dia tahu di sebalik keseronokan dunia ni, di sebalik kehebatan, kemegahan ni tadi akan menjadikan diri dia nanti menyesal di hari kiamat. Inilah di antara sebabnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Inilah di antara sebabnya mereka boleh berzuhud. Makna dalam hatinya tidak ada keinginan. Baik sahabat, kalau seandainya sahabat dan kawan-kawan tu dah mengetahui rahsia di sebalik proses pembuatan makanan tadi, di dalam makanan tu tadi dah diisi racun, dah diisi najis, dah diisi benda-benda kotor, ada tak lagi dalam keinginan ataupun dalam hati kawan-kawan ataupun sahabat nak makan makanan tu tadi? Walaupun pada zahirnya nampak berhias cantik, sedap, manis dan sebagainya. Ada tak timbul keinginan sahabat? Cuba jawab sikit. Cuba komen sikit. Batuk-batuk dah ni. Puan saya cakap seseorang ni, tolong komen sikit. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi dalam masa rubah apa lagi amalan untuk kekalkan istiqamah, insya-Allah. Mesti dah tak ada. Kan? Bila dah tahu kita tak nak makan dah kan Kak Nam? Bila dah tahu di sebalik adunan roti dan kek tadi ada benda kotor, ada benda najis, bahkan ada racun, dengan sendiri Su tak ada, dia pergi ambil kasih. Dia pergi ambil kasih. Sahabat, promote sambil-sambil, nanti dia kata saya tak jual barang kan, kena violation lagi sekali. Dengan sendiri kita tak ada keinginan dah kan Kak Na? Ataupun Kak Zu ke siapa lagi, Azman. Dengan sendiri Azman pun tak mau. Cantik pula tin hijau. Dengan sendiri Allahumma salli ala Muhammad, Azman takkan nak kek ataupun kuih ataupun roti yang saya bagi tadi. Azman, mainlah makan ni, kek ni cantik ni, manis ni, lawa ni, ada gula-gula, ada coklat, ada macam-macam ni. Azman kata aku tak nak. Saya tak nak ustaz, saya minta maaf, saya tak nak dah. Kenapa Azman tak nak? Sebab Azman dah tahu di sebalik cerita pembuatan roti ataupun kek yang zahirnya nampak sedap, nampak lazat, nampak manis tadi, ada benda racun, ada benda jijik, ada benda kotor yang akan membinasakan diri Azman. Dengan sebab itu Azman tak nak dah, walaupun pada zahirnya memikat hati dan perasaan orang-orang lain yang tidak tahu rahsia pembuatan kuih dan makanan tadi. Itulah ibaratnya sahabat. Itulah perumpamaannya kenapa orang-orang tu boleh meninggalkan dunia tadi, boleh melarikan dirinya daripada dunia tadi. Sebab mereka telah mengetahui kemudaratan, kecelakaan, kerugian yang ada di sebalik bermegah-megah dengan kemewahan, bermewah-mewah dengan pakaian, bermewah-mewah dengan tempat tinggal, bermewah-mewah dengan kedudukan dan sebagainya ni, yang menjadikan mereka nanti merana rugi di hari kiamat. Dengan sebab kesenangan dunia yang sementara ni, mereka terlepas kesenangan akhirat yang bersifat kekal. Dengan sebab itu mereka sanggup bersabar buat sementara waktu di atas dunia ni. Mereka menahan nafsunya untuk memiliki kemegahan, kehebatan yang menjadikan mereka itu tidak ada masa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kan? Begitulah. Itulah jawapan dia. Kenapa dia orang boleh zuhud sedangkan dia manusia macam kita, betul tak? Mereka manusia macam kita, mereka bukan malaikat, mereka bukan jin. Mereka manusia, ada hawa nafsu macam kita, nak makan sedap, nak rumah mewah, nak pakaian mewah, nak gaji besar, nak kenderaan mewah. Itu normal, itu normal sebagai seorang manusia biasa kan. Tapi yang peliknya, mereka tidak ada keinginan
Mereka boleh tak ada keinginan terhadap kemewahan, kemegahan, kesedapan, keseronokan tadi. Yang peliknya mereka dia tak ada keinginan seperti kita. Jadi jawapan dia ataupun soalannya, kenapa mereka jadi begitu sedangkan mereka adalah manusia yang sama seperti kita? Jawabnya kerana mereka telah mengetahui di sebalik kehebatan, kesenangan, kekayaan, kemegahan dunia yang menyeronokkan nafsu ini, ada benda yang akan mencelakakan dirinya nanti di hari kiamat. Itu jawapannya. Jadi sebab tu ni Mama Sal, mereka boleh kuat menahan kehendak hawa nafsunya sebab mereka dah tahu di sebalik tu, di sebalik keduniaan tadi tu ada kecelakaan yang akan membinasakan diri dia buat selama-lamanya. Sebab tu dia tolak. Sebab tu dia jauhkan diri. Kita ni orang awam ni, kita semua ni yang tak nampak ni, kita sangat-sangat memiliki keinginan tentang benda-benda tu. Bahkan kita jadi risau kalau tak kaya, risau kalau tak mewah, risau kalau tak hebat pakaiannya. Assalamualaikum. Kasih, dah balik dah sekolah. Salam. Cepat salam, cepat. Mari salam. Mari salam. Salam, cium cepat. Pipi. Sebelah. Dahi. Ayah nak sayang kasih pula. Allah. Balik sekolah. Baik. Okey. Jadi sahabat, bagi kita ni yang ada masalah tentang dunia tadi, bagi diri kita yang sedang menghadapi masalah yang pertama ni, penghalang yang kita tak boleh nak beribadat dengan sebenar-benar ni, disebabkan oleh dunia tadi. Allah, terima kasih. Adalah apa? Dunia tadi. Allahumma salli ala Muhammad. Maka kita mestilah ada hadirkan sifat zuhud di dalam hati kita. Kita mesti kena mesti kita ambil tahu apakah kebinasaan ataupun bahaya yang ada di sebalik kemewahan, kesedapan, keseronokan tadi. Itu cara dia. Itu cara dia. Selagi kita takkan tahu selagi kita tak tahu apakah kecelakaan, kerugian, kebinasaan akhirat akibat daripada kemewahan dengan benda-benda dunia tadi, selagi itu kita tidak akan kuat untuk meninggalkan yang namanya dunia. Selama itu kita takkan dapat meninggalkan yang nama dunia itu tadi, selagi kita tidak tahu kecelakaan yang ada di sebalik itu. InsyaAllah. Kena usaha minta tolong dengan Allah. Kemudian kita kena ada ilmu pengetahuan, kena tahu apakah kerugian yang bakal kita dapat asbab daripada kita ni bersibuk dengan kemewahan, kesenangan dan sebagainya. Kita kena tahu. Kita kena tahu sahabat. Kalau kita tak tahu kebinasaannya tadi, kita tak akan boleh tinggalkan. Bahkan kita akan menginginkan, mengimpikan, mengigau-ngigau maksudnya. Kita akan mengigau-igaukan. Tadi Habibie kena violation. Kenapa? Dia kata tak promote barang. Tapi sebelum ni okey je. Sebab Abi buat promotion. Boleh jadi kot. Betul tak sahabat? Perasan tak? Jadi sekarang ni soalannya, adakah sekarang ni Allahumma salli ala Muhammad, sekarang ni ada tak sahabat faham tak maksud ataupun kebinasaan yang ada di sebalik keduniaan tadi? Sekarang ni sahabat nampak tak? Faham tak? Nampak tak? Kaci. Nampak tak kebinasaan, kecelakaan, bahaya yang ada di sebalik keduniaan tadi? Maksud kita mesti kena nampak, mesti kena tahu, baru ada kekuatan untuk kita meninggalkan. Siapa faham? Siapa tak faham, cuba komen. Siapa tak faham, cuba komen. Baru balik kerja ni terus tengok. Alhamdulillah. Tak apa, ni pun santai-santai je ni. Siapa tu, Wahidah ke siapa? Tak apa, dengar setakat mana yang dapat dengar rezeki. Siapa yang tak faham? Siapa yang tak faham kecelakaan di sebalik dunia tadi tu?
Kena kenal apa itu dunia, baru ada kekuatan. Makna yang lebih tepat, kena kenal, kena tahu, kena faham kecelakaan di sebalik dunia tu. Baru kita ada kekuatan untuk meninggalkan. Baru ada kekuatan untuk meninggalkan setelah daripada kita yakin dan mengetahui kecelakaan, kekotoran, kerugian yang ada di sebalik keduniaan tadi. Contohnya macam kuih tadi kan, macam makanan tadi kan. Kita tidak akan ada kekuatan untuk meninggalkan makanan yang zohirnya nampak lazat, nampak sedap. Masya Allah. Bismillah. Panas tak? Berpisah banyak. Baik. Azman. Allahumma salli ala Muhammad. InsyaAllah. Jadi Mama Sal dan kawan-kawan yang lain, Bella, siapa ni? Selamat hadir. Selamat petang. Moganya semua sihat, afiat, semuanya dalam rahmat dan redha Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam bimbingan Allah. Saya doakan semua sahabat, tak kira siapa pun, yang baru, yang lama, yang dah lama kenal, yang baru nak kenal, yang baru jumpa live ni. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi taufik, hidayah, petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi kalau kita tak sembangkan benda ni, kawan-kawan, kita tak nampak. Kalau kita tak nampak, kalau kita tak mengaji, kalau kita tak nak dengar, kita tak akan nampak apa. Kita tak akan nampak. Kita akan merasakan tindakan kita tu baik. Kita akan nampak tindakan kita tu betul. Kita akan nampak tindakan kita baik, kita akan nampak tindakan kita betul, sedangkan kita dalam perangkap. Ini yang banyak berlaku sahabat. Ini yang banyak berlaku dalam diri saya sendiri, dalam diri masyarakat umumnya. Kebiasaannya itulah di antara sebab yang kita susah sangat nak meninggalkan dunia tadi tu. Apa tu sayang? Allah, terima kasih. Terima kasih. Itulah di antara sebabnya sahabat. Baik, siapa nak naik kotak nak cerita pasal dunia? Siapa nak naik kotak cerita? Siapa nak naik kotak nak cerita pasal dunia? Naik mai. Siapa nak naik kotak cerita pasal dunia? Boleh. Tak nak. Apa nak takut kan? Mailah naik sembang-sembang. Ni dalam, kalau kuliah masjid surau tak boleh nak sembang macam ni. Ni saya nak buka peluang pada kawan-kawan ni. Boleh sembang-sembang. Azman, mai Azman. Sembang-sembang pasal dunia. Sembang-sembang pasal dunia. Siapa nak naik? Apa nak takut? Marilah kita sembang-sembang. Kata kawan. Sedap. Okey, terima kasih. Abah selembar daun. Mari. Abah nak naik. Imam sila masuk kota. Lantunkan suara. Mari. Tak kisah imam ke makmum ke. Lasa nak masak pula dah. Terima kasih. Siapa boleh kongsi cepat? Marilah. Dah lama dah kita kawan, kita kenal kan. Mari. Dan nak masak. Azman. Apa pula ni, bukan masalah jahil, semua jahil sahabat. Kita sembang. Kan? Kita sembang je. Kalau tak kan saya tak tahu apa nak cakap. Kalau kawan-kawan tak bagi Allahumma salli ala Muhammad. Boleh jadi ada benda yang kawan-kawan lebih tahu, lebih faham, ataupun ceritakan pengalaman macam mana berasa perit, pedihnya nak meninggalkan dunia tadi tu. Boleh kongsi-kongsi. Tak kisahlah siapa pun, mai sembang. Kongsi-kongsikan ilmu petang ni. Mudah-mudahan kawan-kawan lain dapat mengambil manfaat. Sahabat, bila kita ceritakan tentang suatu kebaikan, ada orang lain dapat manfaat, banyak pahala yang kita dapat. Itu maksudnya jariah kita. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih dengan doa yang moga dikembalikan dengan doa yang jauh lebih baik. Dunia ini penjara bagi orang mukmin. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dunia ini diibaratkan seperti penjara bagi orang mukmin. Baik, apa maksud orang mukmin?
Orang mukmin adalah orang yang yakin kepada Allah. Yakin dengan apa sahaja yang diperintahkan oleh Allah. Yakin dengan segala hukum hakam Allah. Itu orang beriman. Yakin dengan adanya hari kiamat. Yakin di dalam hati tentang Rasul dan apa yang disampaikan oleh Rasul. Yakin dengan Al-Quran dan segala isi kandung, hukum hakam, berita, cerita yang ada di dalam Al-Quran dan seterusnya. Jadi di sisi orang yang yakin, yang beriman Allah Ta'ala itu adalah Tuhan tiada yang lain, yakin adanya hari kiamat, yakin dengan segala hukum hakam Allah, kita akan merasakan dunia ini diibaratkan seperti penjara. Kita merasakan, kita akan nampak yang dunia ni memang penjara. Sebab apa? Setiap tempat ada batasan. Setiap tempat ada halangan. Kita tak bebas, sahabat. Contohnya macam perkataan. Dalam perkataan, kita tak bebas nak bercakap semua. Ada sempadan yang Allah Ta'ala letakkan. Betul tak? Ada benda yang kita boleh cakap dan ada benda yang Allah larang kita cakap. Ini yang dimaksudkan tadi penjara tadi. Walaupun mata ni Allah pinjamkan pada kita, contoh, tapi tak semua benda yang kita boleh lihat dengan mata kita. Ada benda-benda yang Allah tegah daripada kita memandang. Ada benda-benda yang Allah halang daripada telinga kita mendengar. Ada benda-benda yang Allah larang daripada tangan kita usahakan. Ada benda-benda yang Allah larang daripada perut kita dimasukkan sesuatu. Ada benda yang Allah larang supaya jangan dimasukkan dalam perut kita. Contohnya makanan yang haram ataupun syubhat. Walaupun kita ada kaki, tetapi ada sempadan. Tidak semua tempat kita dibenarkan, diberi izin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya, banyak halangan, banyak sempadan. Banyak halangan dan banyak sempadan yang Allah Ta'ala persiapkan. Di sisi kita orang mukmin, kita akan nampak benda tu. Kita akan rasa tak bebas atas dunia ni kerana ada pelbagai sempadan. Tetapi sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sempadan-sempadan itu tadi adalah bertujuan untuk menjaga diri kita. Wah, cantiknya. Oh, siapa tu? Tulis. Tulis lagi. Untuk menjaga diri kita daripada kebinasaan. Itu tujuannya Allah Ta'ala meletakkan sempadan-sempadan, halangan-halangan yang tertentu supaya kita tidak melampaui batas. Jadi di sisi orang mukmin, mereka merasakan dunia ini seperti penjara. Pada pihak mana? Pada pihak banyak sempadan. Tak boleh nak bebas. Kita tak pernah lepas dari 5 hukum syarak daripada buka mata hingga tutup mata untuk kebaikan. Benar. Betul tu Abah. Seperti dalam kitab Misbah Harmoni tu. Apa jua keadaan, apa jua tempat yang kita duduk, di mana tempat yang kita berada, di mana waktu yang kita berada, kita tidak boleh terlepas daripada terikat dengan hukum hakam Allah. Sebaliknya orang yang tidak beriman dengan Allah, orang yang tidak percaya dengan Allah, tak percaya dengan Quran, tidak percaya dengan Nabi SAW, mereka merasakan dunia ini ibaratnya seperti syurga. Tidak ada sempadan untuk bercakap, dia akan cakap segala-galanya. Apa yang terlintas di hati dia akan cakap, yang haram pun dia cakap. Mengaibkan orang, memfitnah orang, mengadu domba tentang orang, bercakap lucah dan sebagainya. Menggunakan mata mereka melihat segala-gala benda, menggunakan telinganya mendengar segala perkara, melangkahkan kaki ke semua tempat, dia membuat apa sahaja yang diinginkan. Jadi dunia ini ibaratnya seperti syurga di sisi orang yang tidak beriman ataupun orang fasik. Orang fasik, orang tak beriman, ahli maksiat merasakan dunia ini ibaratnya seperti syurga. Tak ada sempadan. Pada mereka tak ada sempadan. Nak berpakaian tak ada sempadan. Boleh nak pakai ikut suka hati macam mana boleh. Nak bergaul, boleh bergaul dengan siapa-siapa pun tanpa sempadan. Tak peduli anak orang, tak peduli bini orang, tak peduli laki orang. Tak peduli keluar malam, tak peduli. Tak peduli. Sebab pada mereka tidak ada sempadan apa-apa pun dalam dunia. Di sisi siapa tadi? Orang yang tidak beriman. Di sisi orang fasik. Begitulah pandangan mereka. Begitulah perasaan mereka di dalam dunia ini. Dunia ini diibaratkan seperti syurga bagi mereka. Menunaikan segala keinginan, kehendak hawa nafsu, semua ditunaikan. Nampak tak? Boleh faham tak tadi? Sahabat yang bertanya, apa yang dimaksudkan dengan dunia itu seperti penjara tadi? Mudah-mudahan terjawab. Tengok jela tadi tu, abang kita tu, sahabat kita tengok jela tadi. Berapa Allah sallallahu Muhammad. Sesiapa yang nak bebas dari hukum syarak, dia akan terbabas. Benar?
Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi faham. Dengan sebab itulah sahabat, jadi Allah Ta'ala meletakkan sempadan-sempadan tadi bukan kerana nak menzalimi diri kita, tidak. Kerana Allah nak menjaga diri kita. Nak menjaga diri kita daripada apa? Daripada terjerumus kepada perkara yang boleh membinasakan kita. Allah nak menjaga diri kita daripada membuat benda-benda yang mengundang kebencian Allah. Jadi Allah letakkan sempadan sebab Allah tahu kalau tak ada sempadan ni nanti kita akan bebas melakukan segala-galanya. Seolah-olah kita duduk berada di zaman tidak ada Nabi, tidak ada Rasul. Ibaratnya seperti zaman jahiliyah. Tidak ada Rasul yang mengingatkan, tidak ada Rasul yang mengingatkan kita tentang Allah, tentang akhirat, tentang azab dan sebagainya. Itulah gunanya agama tadi, sahabat. Boleh nampak tak? Boleh nampak tak sahabat ni? Terima kasih kalau ada yang buying yang buka-buka beg tu, yang beli-beli tu, terima kasih banyak-banyaklah support saya. Mudah-mudahan ditambahkan rezeki, diluahkan rezeki seluas rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk kalian dan ahli keluarga kalian semuanya. Moga murah rezeki rohani jasmani, diberi ilmu yang bermanfaat, diberi bimbingan, taufik hidayah daripada Allah. Dimurahkan rezeki rohani jasmani dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Untuk doa untuk sekalian kenalan sekalian yang hadir pada petang ni, itu doa untuk kalian yang mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ni cuci muka kan. Sekarang kita sebelum end live kan kita sembang pasal barang-barang ni pula. Tapi sebelum tu kita sembang pasal akhirat dulu. Kita sembang pasal kepentingan ibadat dulu, sahabat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan dunia. Jadi sahabat, mahu tak mahu daripada sekarang ni, baik. Apa tu sayang? Apa tu? Wah. Wah, kerbau lah. Kerbau. Nak makan kuih? Tak nak? Mama. Tak nak? Okey, Mama. Bismillah. Okey. Jadi sahabat yang dikasihi Allah, jadi soalan sekarang boleh jadi timbul soalan macam mana? Ustaz, sekarang ni timbul soalan. Kawan-kawan tak nak tanya, saya buat soalan lah. Saya buat soalan, saya buat jawapan sendiri. Saya memang dah pakai betul, insya-Allah. Terima kasih Kak Ana. Baik, soalannya sekarang, Ustaz, sekarang ni semua benda-benda tu dah ada dalam tangan saya sekarang, Ustaz. Sekarang ni saya dah ada benda-benda tu, Ustaz. Macam mana saya nak melepaskan diri saya? Takkan saya nak buang semua benda tu? Takkan saya nak jual rumah saya? Takkan saya nak jual kereta saya? Takkan saya nak jual pakaian mewah saya? Takkan saya nak jual benda-benda macam-macam tu? Okey, contoh itulah soalannya. Agak-agak ada tak terbit soalan macam tu dalam hati kawan-kawan tadi? Ada tak keluar ataupun terfikir soalan yang macam tu? Hira Khaipuri. Siapa Allahumma salli ala Muhammad. Ada tak soalan dia? Ada tak terfikir soalan yang macam tu? Ada tak terfikir soalan yang macam tu? Sekarang ni kita dah miliki benda-benda tu. Kita dah ada rumah mewah, dah ada kereta mewah, dah ada pakaian mewah. Kadang-kadang kita terpaksa berhutang. Dah sekarang ni kita dah terikat dengan hutang yang banyak. Mahu tak mahu kena kerja lebih waktu. Kalau tak boleh bayar hutang. Bayar hutang tu pula hukumnya wajib. Betul ke tidak, sahabat? Tak nak. Okey, tak nak, ayah ambil. Kacir. Tengok kartun. Ada, Ustaz. Taklah dari dalam. Allah SWT. Baik. Okey, soalan ni sekarang macam mana? Jalan penyelesaian dia macam mana? Baju dalam almari banyak beli dah. Okey. Sekarang ni masalahnya benda-benda tu dah ada dalam tangan kita. Semua tu dah ada dalam tangan kita sekarang ni. Jadi macam mana sekarang ni? Macam mana kita nak selamatkan diri daripada benda-benda tadi? Mahu tak mahu? Ya. Wah, pandai. Mahu tak mahu, kita sendiri terpaksa mencari waktu. Kita mesti bertanggungjawab di atas kesalahan kita. Bila kita buat salah, kita kena bertanggungjawab. Bila kita dah buat salah, kita kena bertanggungjawab. Contohnya,
kita terpaksa menggunakan hujung minggu kita. Contohnya saya macam ni lah. Contohlah saya lah. Dah memiliki contoh. Ni contoh, saya bukan ada kekayaan pun. Contohlah, saya ni terpaksa bekerja daripada hari Isnin sampai hari Jumaat. Kena bekerja bermati-matian sebab nak melangsaikan hutang-hutang saya terhadap benda-benda yang saya dah beli kerana keinginan nafsu saya. Kereta mewah saya, rumah mewah saya, apa lagi macam-macam lah yang seronok-seronok, yang mewah-mewah, yang megah-megah tadi. Saya terpaksa kena bekerja lebih daripada qadar yang sepatutnya daripada Isnin sampai Jumaat. Jadi sekarang ni, mahu tak mahu, saya wajib membahagikan hari yang selain daripada tu. Contohnya hari Sabtu. Saya mesti bahagikan hari Sabtu saya untuk belajar agama pada hari Sabtu. Meskipun saya tak boleh nak belajar agama tentang solat, tentang akidah, tentang Tuhan, tentang ikhlas dan sebagainya pada hari Isnin hingga hari Jumaat. Meskipun saya tak boleh nak belajar di masjid, di surau pada hari-hari itu, wajib bagi diri saya membuat ataupun pergi belajar agama pada hari yang tidak ada pekerjaan. Ataupun saya kalau kerja sendiri, kalau kita bekerja sendiri, kitalah tokennya, kitalah manajernya, kita yang berniaganya, wajib kita mengambil cuti. Wajib kita mengambil cuti untuk tujuan kita boleh belajar agama beserta dengan isteri dan anak-anak kita. Mesti kena buat macam tu, sahabat. Mesti. Tak salah nak cari dunia, tapi kenalah ke jalan yang Allah redha. Betul tu, sahabat. Tapi masalahnya sekarang ni, Abang Abdul Hakim, benda-benda tu dah ada dalam tangan kita. Benda-benda tu, rumah mewah, kereta mewah, apa semua mewah-mewah tadi, yang ratus ribu tadi, silap-silap juta dah ada dalam tangan kita sekarang ni. Kita tak boleh nak buang begitu saja. Kerana itu hutang kita, tanggungjawab kita. Adakah kita ni dimaafkan untuk tidak belajar agama, untuk tidak belajar ilmu yang fardu ain sebab kita wajib bekerja keras sebab nak melangsaikan hutang-hutang kita? Jawabnya tidak. Kita tidak dibenarkan, tidak diluluskan, bukan menjadi satu lesen untuk kita meninggalkan majlis ataupun menuntut ilmu yang fardu. Alah sayang. Cium. Alah ya sayang dia. Lagi? Ya sayang. Oh, time buat live nak cium time tak ada live tak nak cium tak ada maaf, betul tu Azman. Agama tu wajib, betul tu kan? Maknanya Abang Hakim dan sahabat-sahabat semua, kita sendiri yang kena bertanggungjawab. Kita terpaksa bersusah payah korbankan masa hujung minggu kita, hari Sabtu ataupun hari Ahad, untuk belajar agama. Mahu tak mahu, suka ataupun tidak, kita mesti bertanggungjawab. Kalau dunia part time, akhirat full time, tu Alhamdulillah. Tapi berapa orang je yang boleh buat macam tu, Abang Abdul Halim? Berapa orang je yang boleh buat macam tu? Dunia part time, akhirat full time. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nampak tak? Jadi tak semua orang boleh buat macam tu. Orang awam macam kita ni, orang kebanyakan macam kita ni tak mampu nak mengambil akhirat tu full time, nak membuat nak mencari dunia tu part time, tak mampu. Kebiasaannya takkan mampu. Sebab tu mahu tak mahu, sahabat, mahu tak mahu kita kena usaha. Kalau tak, nanti kita akan dipersoal oleh Allah. Kenapa kita boleh bagikan 160 jam setiap minggu untuk mencari duit? Kenapa kita tak boleh nak bagikan 4 jam sahaja seminggu untuk belajar ilmu akhirat? Saya pun hijrah baru je, Alhamdulillah bang. Itu tanda-tanda Allah sayang kita. Mujur Allah selamatkan kita, kan? Mujur Allah tak biarkan kita turun leka dengan keduniaan tadi. Memang kita rasa syok sendiri. Kalau selagi tak dapat petunjuk hidayah daripada Allah, tak nampak kecelakaan dunia tadi, kita akan rasa syok sendiri. Kita merasakan apa yang kita buat ni dah baik, dah betul dah. Ada masa kita semayang, ada masa kita berpuasa, kita rasa okey dah. Padahal semayang kita, puasa kita tu tidak lagi diterima oleh Allah kerana cara buatnya salah. Boleh. Nak undur diri dulu, boleh. Selamat solat. Benar-benar Allah Maha Penyayang, lagi Maha Pemurah, Maha Pengampun. Kita lah sahabat,
Kita sahabat nak kena usaha. Wajib bahagikan masa. Hujung minggu kita tu, hari Sabtu tu, hari Ahad tu, tak dapat pagi tengah hari, tak dapat tengah hari, petang, tak dapat petang malam. Hari Ahad pun begitu, tak dapat pagi, petang, tak dapat pagi tengah hari, tak dapat tengah hari, petang, tak dapat petang malam. Takkan tak dapat 1 jam. Takkan tak dapat kita bagikan waktu 1 jam hari Sabtu. Takkan kita tak dapat bagikan waktu kita 1 jam hari Ahad, ataupun 1 jam pada waktu malam, ataupun 1 jam pada waktu tengah hari dan petang pada hujung minggu. Mustahil tak dapat. Kita boleh berjalan di shopping center, kadang habis masa 2-3 jam. Boleh lepak dengan anak isteri kita di kedai-kedai makan 2-3 jam. Takkan kita tak boleh korbankan 1 jam untuk belajar ilmu agama agar ibadat kita tu berpandukan ilmu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya dah tak bekerja 4 tahun khidmat pada mak anak-anak. Alhamdulillah, subhanallah wa ahsanul khaliqin. Usaha atas iman. Kena bayar balik ke kat company? Apa benda tu? Nak tanya saya kerja hari Jumaat, lepas tu saya claim OT tapi saya pergi solat Jumaat. Itu kewajipan kita. Kalau tak lagi nak pergi solat, macam mana? Majikan sepatutnya wajib memberi kelapangan waktu untuk agar kita ataupun pekerja-pekerjanya yang beragama Islam dapat menunaikan solat. Makna dia zalim atas diri kita. Dia zalim. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau kita pergi solat Jumaat, maknanya pergi solat Jumaat sekadar waktu yang meluluskan solat Jumaat lah. Kita tak boleh lah nak menipu. Kita claim OT kerja 24 jam, 8 jam hari Jumaat, tapi yang sebenar-benarnya kita tak berada di tempat kerja contohnya. Itu amanah kita. Nanti seandainya perkara itu diketahui oleh orang yang bukan Islam, nanti akan nampak makna buruknya akhlak orang Islam ni. Jadi cuba kita amanah dengan masa tadi tu. Dia kata kita claim nak OT, kita OT macam biasa. Waktu Jumaat kita pergi Jumaat. Takut nanti menjadi tuntutan di hari kiamat. Kita pun meskipun terhadap orang bukan Islam, kita kena tunjukkan akhlak yang sebaiknya, yang sebetulnya, supaya orang bukan Islam tidak bersangka jahat dengan agama Islam kita. Baik-baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sila bismillah, tafadhal, dipermudahkan segala urusan. 6.30 dah. Boleh siap-siap nak mandi ke, nak masak ke, nak pergi surau masjid ke. Terima kasihlah sudi singgah dengar sembang-sembang petang-petang Jumaat ni. Mudah-mudahan Allah melipatkan Allah melipat gandakan pahala kita. Setiap dalam majlis ilmu, setiap majlis ilmu itu akan ada para malaikat yang mengambil nama-nama kita dan diserahkan kepada Allah untuk diberikan keampunan. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan tu, insya-Allah. Doakan saya ni abang, operator crane. Malam ada kuliah tak tahu lagi lah Azman. Hari salam. Kalau nak ikut kan malam ni tak ada. Malam ni tak ada. Malam ni tak ada. Mana ni tak ada. Sayang. Ya. Siapa tu? Okey sahabat, jadi sekarang ni begitulah jawapan dia. Rintangan dalam ibadat. Saya sihat tapi hidung ada kurang sikit kot pada pagi tadi. Soseng. Sihat je alhamdulillah. Insya-Allah. Jadi ini siapa pun kita mesti bertanggungjawab. Kalau tidak, selama-lamanya kita tak boleh nak dekatkan diri kita dengan Allah dengan sebenar-benarnya. Ada 4 tadi penghalang yang mengganggu kita nak beribadat kepada Allah dengan betul. Maknanya nak beribadat dengan betul tu ada 4 penghalang. Yang pertamanya dunia. Apa maksud beribadat dengan tidak sebenar? Baik, contohnya begini. Saya solat, saya puasa, saya menutup aurat, saya berzakat dan sebagainya. Dalam hal keadaan saya tidak ada ilmu dan kefahaman tentang ibadat tadi.
Dalam keadaan saya tak ada ilmu dan tidak ada kefahaman tentang perkara-perkara penting, syarat, rukun, sah, batal ibadat tadi. Saya buat macam biasa. Cuma saya buat dalam keadaan saya tak tahu. Maksudnya solat saya tidak sempurna. Solat saya barangkali tidak sah. Contohnya mandi wajib pun saya tak tahu, ambil wuduk pun saya tak faham, pakaian yang saya pakai pun masih lagi hukumnya najis sebab cara basuhnya salah. Ini dia maksudkan tadi, kita tak boleh nak beribadat dengan sebenar selagi kita tidak menolak yang namanya dunia tadi. Kita tak menolak dunia tadi, kita kena tolak, kita kena buang. Kita kena bertanggungjawab. Mahu tak mahu, suka tak suka, kena terpaksa sebab ini urusan yang wajib. Mahu tak mahu, suka tak suka, kita kena bagi masa kita. Wajib bagi masa supaya kita boleh belajar fardu ain. Sebab fardu ain ni wajib belajar. Penting. Kerana dalam fardu ain ni akan mengajar kita, mendidik kita tentang syarat rukun sah batal ibadat, akidahnya dan sebagainya. Faham tak sahabat? Jadi cara nak menyelamatkan diri daripada penghalang, pengganggu ibadat yang pertama yang dinamakan dengan dunia, mestilah dalam hati kita ada zuhud. Mesti ada zuhud. Bencikan dunia. Bencikan dunia. Makna mesti ada perasaan tak suka dengan benda yang berlebih-lebih dengan dunia ni, yang tidak ada berhubung kait dengan ibadat. Tak suka dengan sesuatu perkara yang tak boleh tolong akhirat kita. Kena ada perasaan yang macam tu. Kena tahu di sebalik kemegahan, kesenangan, kemewahan yang ada tadi itu, yang kita nak cari pagi, petang, siang, malam tadi, menjadi asbab kita tidak diredha oleh Allah, menjadi asbab amalan kita tidak diterima oleh Allah, menjadikan asbab nanti kita tak boleh nak menjawab soalan-soalan di alam barzah, menjadi sebab nanti kita menyesal di hari kiamat. Jadi kena tahu kecelakaan, kebinasaan di sebalik keinginan kita terhadap dunia yang berlebih-lebih daripada qadar yang sepatutnya tadi. Jadi saya harap kawan-kawan semua faham. Saya harap saya dah dapat kongsikan benda-benda yang penting. Benda penting. Benda penting untuk menjadi panduan dan pedoman di dalam usaha kita nak berhijrah. Nampak tak sahabat? Mudah-mudahan Allahumma salli ala Muhammad. Dunia. Ya, kita boleh memiliki kekayaan tu. Tapi kita akan terlepas kekayaan akhirat. Kita boleh memiliki kesenangan dunia tadi, tapi kita akan kehilangan kesenangan akhirat yang kekal. Jadi kita renung-renung sahabat ni. Kita nak berhijrah, kita kena renung sahabat. Sebab umur kita semakin hari semakin pendek. Masa kita tak banyak. Setiap detik, setiap saat berlakunya kematian. Dan kematian itu semakin hampir dengan diri kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita semakin hari semakin dekat dengan kematian. Jadi jangan leka dengan dunia tadi tu. Sekadar mana yang ada ni cukuplah. Sekadar mana yang ada ni alhamdulillah dah. Adjust masa kita. Biar ada masa supaya kita boleh menunaikan tanggungjawab. Yang paling penting menuntut ilmu tadi sahabat. Tolong dengar baik-baik. Menuntut ilmu fardu ain. Wajib, mesti bila kawan-kawan menumpukan pelajaran pengajian fardu ain ni, tauhid untuk akidah, tasawuf untuk amalan hatinya, fiqh untuk mengetahui undang-undang syarat rukun melakukan ibadat, tajwidnya untuk memperbaiki bacaan Quran kita. InsyaAllah bila sahabat dah mula dekatkan diri dengan ilmu fardu ain ni, nanti Allah akan tunjukkan jalan-jalan yang seterusnya. Allah akan dedahkan lagi benda-benda bahaya yang ada dalam ibadat. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi mesti sahabat, wajib bagikan masa kita. Jangan jadikan alasan saya tak boleh nak pergi masjid selepas maghrib sebab saya kerja. Hari Minggu ada, hari Sabtu ada. Bukan nak lama belajar sahabat, 1 jam je pun. Ataupun paling kuat 2 jam lah. Takkan kita tak boleh daripada 24 jam, kita ambil 2 jam untuk belajar agama. Dengan sebab 2 jam tu nanti amalan kita yang salah jadi betul dan diterima oleh Allah. Dengan asbab 2 jam tu nanti kita akan mendapat kemenangan, kesenangan akhirat. Takkan tak boleh. Takkan kita tak mau. Kenapalah kita bakhil sangat nak bagikan masa kita untuk akhirat kita sendiri. Bukan untuk akhirat orang lain. Untuk akhirat kita sendiri. Untuk alam kubur kita sendiri.
Sebab kita nak balik akhirat ni musafir seorang-seorang, sahabat. Kita nak balik akhirat musafir seorang-seorang. Bini, anak-anak kita akan tinggalkan dalam rumah mewah yang kita belikan tu. Dalam rumah mewah yang kita dapatkan tu. Kita akan tinggalkan harta benda yang mewah-mewah untuk anak bini kita. Dan kita akan musafir balik bertemu Allah dalam keadaan tangan kosong seorang diri. Pergi takkan kembali sampai bila-bila, sahabat. Pergi takkan kembali sampai bila-bila. Tak ada seorang pun yang akan teman kita. Saat sakaratul maut tu kita yang nak kena hadap seorang-seorang. Jadi apa gunanya, apa kelebihan kekayaan tadi itu dan keduniaan yang kita bersungguh-sungguh sampai habis masa kita bagikan untuk mencari kesenangan, kekayaan, kehebatan tadi yang menjadi asbab waktu sakaratul maut kita tidak mendapat pertolongan Allah. Apa untungnya, sahabat? Jadi Allah Ta'ala ada berfirman dalam Quran, yang maksud daripada ayat tu, barang siapa yang atas dunia ni melupakan Allah, dengan makna tak pedulikan apa yang Allah perintahkan, dengan sebab keduniaannya, dengan sebab anak bininya, dengan sebab harta bendanya, nanti di hari kiamat Allah Ta'ala tidak akan memperdulikan nasib dia. Allah Ta'ala tidak akan memperdulikan nasibnya. Allah Ta'ala tak akan memberi pertolongan saat dia nak mati. Takkan ada pertolongan saat sakaratul maut. Kerana sebagai balasan tingkah lakunya terhadap Allah waktu hidup di atas dunia dulu. Seperti mana dia melupakan Allah, dia tak ada masa dengan Allah, dia tak ada masa dengan agama, tak ada masa dengan ilmu, begitulah juga sekarang ni sampai waktu balasan daripada Allah. Allah tidak ada masa untuk memberi pertolongan terhadap mereka. Na'udzubillah min zalik. Siapa yang nak selamatkan kita, sahabat? Siapa yang nak tolong kita saat sakaratul maut melainkan Allah? Tapi kalau Allah sendiri dah janji takkan bagi pertolongan, siapa yang boleh memberi pertolongan pada kita besok? Jadi sama-sama kita fikir, sama-sama kita renung, sahabat. Sama-sama kita fikir, sama-sama kita renung. Kita nak balik akhirat seorang diri, tak ada orang teman. Kita mewah kita tak teman, rumah banglo kita tak teman, pulut dakap kita tak teman, pakaian mahal-mahal kita tak teman, kereta mewah kita tinggal. Takkan kita nak jawab? Macam mana kita nak jawab? Sebab yang menjawab tu amalan kita yang diterima oleh Allah. Sekarang ni kita dah balik akhirat dalam keadaan amalan kita rosak, tak diterima oleh Allah. Siapa yang nak teman kita? Siapa yang nak tolong jawab soalan mungkar nakir besok? Cuba kita fikir-fikir, renung-renung, sahabat. Jadi bagikan masa, sahabat. Kita sama-sama lemah, kita sama-sama dhaif. Kita ni memang lupa leka, tapi tengok, nampak kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Allah izinkan lagi kita, telinga kita boleh mendengar surahan-surahan ilmu yang bermanfaat, ilmu-ilmu akhirat. Itulah tanda Allah nak menyelamatkan kita. Itulah tanda Allah Ta'ala sedang menghulurkan bantuan. Itulah tandanya Allah sedang menunjukkan jalan. Tapi kalau kita sombong juga, tak pedulikan juga ingatan-ingatan yang hakikatnya daripada Allah Ta'ala ini, menunjukkan kita memang sungguh-sungguh tidak menginginkan kesenangan dan keselamatan, kebahagiaan akhirat besok. Na'udzubillah min zalik. InsyaAllah, sahabat. Allahumma salli ala Muhammad. Rizal. Terima kasih hadir. Minta maaf lah kalau ada kawan-kawan saya tak dapat nak sebut nama seorang-seorang. Tapi jangan risau, malaikat catat semua nama kalian. Malaikat catat semua nama-nama kalian tu. Seorang pun takkan tertinggal. Seorang pun takkan tertinggal. Semuanya namanya diambil oleh malaikat, dicatatkan oleh malaikat dan diberi keampunan oleh Allah. Seperti mana yang kita faham daripada hadis Nabi SAW. Begitu, sahabat. Allahumma salli ala Muhammad. Bertuahnya kita. Jadi sekarang ni tugasan kita sekarang adjust masa. Tugasan kita sekarang adjust masa kita. Adjust masa apa? Adjust masa untuk menuntut ilmu agama yang fardu ain untuk diri kita dan anak isteri kita. Itu saja. Dan selain daripada itu nanti Allah akan bimbing jalan yang seterusnya. Allah akan bimbing ke jalan-jalan yang seterusnya. Sekarang ni ilmu, kata Al-Imam Al-Ghazali, bila kita nak berhijrah, yang pertama-tama sekali mesti menuntut ilmu yang wajib-wajib. Mesti.
Tidak dikatakan mesti, melainkan benda tu sangat penting dalam urusan ibadat kita. Di situlah nanti kita tahu apa yang perlu kita buat dan apa benda-benda yang mesti kita tinggalkan. Apa perangkapnya, apa dugaan halangan cabarannya. Dalam ilmu tu nanti. Sebab tu belajar, mari belajar. Jangan tak peduli siapa pun kita, apa jenis pekerjaan kita, mari belajar agama. Mari belajar agama. Agama ni untuk semua. Wahai kawan-kawan yang dikasihi oleh Allah sekalian. Saya tak tahulah dalam ni live ni boleh jadi dalam ramai-ramai ni. Ada yang senang, ada yang mewah, ada yang tinggi pangkat darjat. Saya cakap atas dasar tanggungjawab sesama Muslim. Atas tanggungjawab atas jalan sesama Muslim. Mudah-mudahan sampai ingatan-ingatan ni kepada tuan-tuan, perempuan yang mulia, kawan-kawan yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan jadi asbab kita mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah sahabat, yakin dengan janji Allah. Selama ni pun Allah yang bagi kita rezeki. Selama ni Allah yang bagi kita pangkat, yang bagi kita jawatan, yang bagi kita pekerjaan. Hakikatnya Allah yang bagi. Hakikatnya Allah yang pilihkan pekerjaan tu untuk kita. Hakikatnya Allah yang bagi kepada kita pendapatan bulan-bulan ataupun tiap hari. Allah yang bagi, bukan orang lain. Takkanlah waktu kita lupakan Allah, Allah tolong kita, tolong bisnes kita, tolong anak bini kita, dalam keadaan kita melupakan Allah. Takkanlah dalam waktu kita nak menghadap kepada Allah, nak dekatkan diri dengan Allah, nak usaha buat apa yang Allah redha, Allah pula nak tinggalkan kita. Cuba kita fikir baik-baik. Cuba kita fikir baik-baik. Dalam keadaan kita leka lupa pun Allah tak lupakan kita. Dalam keadaan kita leka lupa pun Allah tak lupakan memberi nikmat rezeki pada kita. Apatah lagi waktu kita nak dekatkan dengan Allah. Takkan Allah nak melupakan kita pula. Faham tak sahabat? Taubat sahabat. Ahmad Afiq. Apa ibadah dan amalan untuk menghapuskan dosa-dosa silap? Baik, bila sebut dosa ni dia ada pelbagai kategori dosa. Dia ada pelbagai kategori dosa. Ada kalanya dosa yang bersangkut paut dengan Allah. Dosa yang bersangkut paut dengan Allah. Contohnya kita meninggalkan solat, kita mendedahkan aurat, kita minum arak, berjudi, tidak berpuasa contohnya. Itu dosa dengan Allah. Jadi ada cara bertaubat yang tertentu untuk mencuci dosa-dosa kita dengan Allah. Ada kala dosa kita ni melibatkan manusia. Di sini cara taubatnya tak sama. Kerana bersangkut paut dengan manusia. Ada syarat-syarat yang perlu kita kena buat dalam taubat kita. Jadi belajar bab taubat. Taubat tu ibadat. Bila sebut ibadat, mesti ada undang-undang dia. Mesti ada syarat dan rukun untuk bertaubat. Mesti ada syarat dan rukun untuk bertaubat. Jadi insya-Allah nanti kita belajar bab taubat tu. Tapi jangan harapkan kuliah daripada saya lah bab taubat tu. Sebab dah lepas dah bab taubat tu, nanti insya-Allah kalau ada free-free kita cerita pasal syarat rukun bertaubat. Jadi kena belajar. Sahabat tadi yang bertanya tadi. Kerana dosa-dosa besar tidak akan gugur dengan kita melakukan amal soleh. Dengan kita solat 5 waktu, tidak boleh memadam dosa-dosa besar kita. Yang dikatakan oleh Nabi SAW, kalau kita membuat sesuatu jenis ibadat, melangkah kaki ke masjid untuk solat berjamaah, pergi datang ke masjid untuk solat berjamaah, melangkah kaki untuk pergi ke majlis-majlis ilmu, akan gugur dosa-dosa. Yang dimaksudkan itu dosa-dosa kecil. Ada pun dosa-dosa besar, wajib bertaubat mengikut syarat dan rukun. Macam mana cara taubat? Belajar bab taubat. Mengaji bab taubat. Mengaji bab taubat. Jangan beli buku baca sendiri. Mengadap guru. Jangan beli buku baca sendiri. Nanti kita faham. Nanti kita pandai-pandai duk faham sendiri. Salah faham nanti. Ustaz, saya tinggal rumah mak, jaga mak. Tapi rumah mak sewa. Tapi rumah saya sewa buat belanja. Alah tak. Boleh Azman. Saya tinggal rumah mak jaga mak, tapi rumah saya sewa buat belanja. Boleh. Kita khidmat dengan mak tu wajib. Kita khidmat dengan mak tu wajib. Kita bukan curi rumah orang. Bahkan khidmat dengan mak tu lah jadi berkah insya-Allah Azman.
Bukan sebarang orang dapat khidmat dengan mak ni. Kadang-kadang adik-beradik ramai, Allah pilih seorang je. Anak yang benar-benar Allah nak bagi kemuliaan khidmat dengan ibu bapa waktu saat akhir usia mereka tu. Waktu bertuahlah orang-orang yang dipilih oleh Allah boleh khidmat dengan mak ayah dia waktu akhir usia ibu bapa dia. Tapi kena kesabaran yang tinggi, sebab mak bapak kita ni telah maklum. Kita pun sama akan lalui. Kalau panjang umur, kita akan lalui benda sama. Kita akan berubah jadi budak-budak. Perasaan kita macam budak-budak. Perangai kita akan jadi budak-budak. Jadi pada kita yang masih sihat ni, kadang-kadang mak ayah ni jadi dugaan cabaran yang hebat pada diri kita. Sebab tu minta tolong dengan Allah sangat-sangat. Minta Allah jadikan kita anak yang benar-benar beradab, berakhlak, zahir dan batin dengan mak ayah kita. Minta Allah Ta'ala jadikan kita orang yang sabar menghadapi perangai ibu bapa kita waktu mereka tu. Minta tolong dengan Allah. Kita tak kuasa, sahabat. Kita tak kuasa. Benar, betul. Sabar banyak, mak jatuh kena marah dengan adik-beradik. Tak apa. Kita teruskan buat apa yang betul. Allah Ta'ala tahu apa yang kita buat, Azman. Kawan-kawan boleh jadi dia duduk jauh daripada kita, dia tak tahu. Tak apa, selagi benda yang kita buat tu benda baik, benda betul, benda yang Allah redha, jangan dipedulikan perkataan orang lain. Wa kafa billahi alima. Cukuplah, memada bagi aku, Allah je yang tahu. Begitu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa tu? Kenapa tu? Sedih kenapa tu? Alah, mana cium-cium. Okey, sahabat. Jadi, alhamdulillah, saya rasa pasal Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kisah penghalang ibadat yang pertama tadi kita dah huraikan, kita dah sembang-sembangkan, mudah-mudahan terang, jelas dan bermanfaat. Dan cara nak melepaskan diri daripada cengkaman dunia tadi supaya kita boleh naik kepada satu tahap lagi. Makna untuk kita berusaha menyelesaikan halangan yang ada 3 lagi tu. Jadi halangan yang pertamanya dunia, yang keduanya makhluk, yang ketiganya syaitan, yang keempatnya nafsu. Jadi yang 3 ni nanti insya-Allah ada masa kita akan sembang-sembang lagi tentang dunia tadi, settle dah. Mudah-mudahan dapat manfaat, mudah-mudahan dapat kita beramal. Habislah. Jadi sekarang ni sahabat-sahabat, kalau ada masa nak cuci-cuci mata, masuklah dalam beg tu. Tak ada berapa minit lagi. Insya-Allah ada beberapa minit lagi. 15 minit lagi. Insya-Allah nak end live dah. Boleh tengok sahabat ni tadi kelebihan. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Kelebihan sabun kayu kemuning. Kelebihan sabun kayu kemuning yang dah gunalah. Yang belum guna macam ni rupanya macam ni. Kopiah dah sampai dah ustaz. Alhamdulillah. Okey tak kopiah tu? Boleh pakai tak? Siapa yang pakai kopiah tu? Terima kasihlah yang ada beli dalam beg kuning saya. Ni sabun dia. Ini sabun. TikTok. Kau tengok ni TikTok. Aku dah promote barang ni, kau kata aku tak promote. TikTok. Bertuahnya TikTok. Ni. Sabun kemuning hitam. Sebab apa dia hitam? Sebab kemuning hitam. Kalau korang kemuning putih, dia warna putih. Dia kemuning hitam. Sabun ni baik untuk siapa tadi Kak Na ke siapa tadi Kak Ati? Siapa yang dah pakai sabun ni tolong sugus dah keluar. Tolong ceritakan, kongsikan sikit komen testimoninya yang dah pakai. Kak Na best pakai sabun ni. Tapi untuk penjagaan yang lebih baik, untuk kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mengesan adakah sesuatu perkara yang tidak diingini di dalam tubuh badan kita ataupun pada muka kita. Kadang-kadang penyakit ain ataupun sihir-sihir yang tertentu boleh menjadikan paras rupa kita, seri wajah kita, aura kita tu yang positif jadi negatif. Jadi kadang-kadang dengan sebab perbuatan khianat daripada syaitan, jin, iblis dan manusia. Jadi sabun ni masya-Allah tabarakallah, Allah Taala memberikan taufik kepada Ustaz Syafiq. Ustaz Syafiq dah buatkan untuk kita, dan sabun ni dah dibacakan ayat-ayat ruqyah, ayat-ayat yang tertentu. Jadi boleh kita gunakan sebagai Allahumma salli ala Muhammad, alat untuk kita menyemak ataupun scan adakah di dalam diri kita perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Jadi cara baca sebelum kita sabun ni kita boleh buat cuci muka, boleh buat cuci badan. Nampak tak? Cuci muka pun boleh, cuci badan pun boleh. RM15 je sekotak. Ni.
Oi TikTok, aku ada promote ni. Kau jangan kata aku tak promote. Boleh tengok dalam beg kat bawah tu, siapa nak beli yang tak pernah cuba, boleh cubalah sekali. Boleh try. InsyaAllah. Jadi siapa yang nak dengar boleh dengar, siapa yang nak keluar boleh lah. Tak apalah, tak nak dengar pun tak apa, saya tak kisah. Tahu korang sibuk. Gilah. Dia aku cakap seseorang. Baik, Allah Sallallahu Muhammad gua-gua sahabat apa salah gua-gua. Jadi hidup ni tak seronok kalau tak gua-gua Allah Sallallahu Muhammad. Ni sabun kemuning ni. Jadi Allah shopping. Ni sabun kemuning hitam. Sebab apa dia hitam? Sebab daripada kayu kemuning hitam. Jadi cara nak gunanya, kita boleh basahkan ke air, basahkan dengan air. Kita boleh sapu-sapu, gosok-gosok sampai keluar buih. Sambil tu kita boleh baca solawat, baca bismillah 5 ataupun baca ayat-ayat yang tertentu. Bismillah 5 pun tak apa dah. Boleh bacakan bismillah 5. Solawat salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita bacakan Fatihah, kemudian kita bacakan ayat-ayat ruqyah yang pendek-pendek pun tak apa. Kita niatkan kepada Allah, mudah-mudahan dengan asbab bacaan wirid, bacaan zikir-zikir yang tertentu yang kita bacakan tadi dan ditiupkan pada sabun ni, mudah-mudahan jadi asbab dengan izin Allah. Ya Allah, seandainya ada perkara-perkara yang jahat di dalam tubuh badan aku ni, maka kau zahirkanlah ya Allah dengan berkat solawat, dengan berkat bismillah 5 ataupun ayat-ayat syifa yang lain kan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i huwas samiul alim. Ataupun baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ayyuba idznada rabbahu anni massani yadur wa anta arhamur rahimin pun boleh kita baca. Ayat-ayat yang jenis untuk syifa tadi kita boleh baca dan kita tiupkan pada sabun ni dan kita pakai pada muka kita pagi sekali, petang sekali, ataupun nak tidur nanti basuh lagi sekali. Bila dah basuh tak payah lap. Dah basuh tak payah lap dah. Biar dia kering dengan sendiri, biar dia meresap dalam kulit kita, insya-Allah. Dengan izin Allah, seandainya ada perkara yang tak sepatutnya, dengan izin Allah dia akan zahir. Contohnya seperti mana testimoni daripada pengguna-pengguna yang dah pakai sabun ni, ada yang selepas daripada dia basuh muka dia terdapat serbuk-serbuk kaca keluar daripada kulit muka dia. Serbuk-serbuk kaca keluar daripada kulit muka dia. Padahal dia tak ada sentuh kaca pun. Tapi asbab daripada dengan keberkahan, asbab pakai sabun ni yang dah dibacakan ayat-ayat ruqyah oleh Ustaz Syafiq, kemudian dengan berkat solawat dan zikir yang kita bacakan dan ditiupkan tadi tu, dengan izin Allah, Allah menzahirkan ada benda-benda yang tak sepatutnya dalam tubuh badan kita. Jadi bila dah tahu ada benda macam tu, bolehlah kawan-kawan, teman-teman pergi meneruskan membuat rawatan. Apa tu? Lotion. Wah, lotion. Sapu kat tangan adik. Sapu kat tangan adik tu. Tangan adik. Tangan ibu. Sapu tangan ibu. Sapu. Sapu. Sapu tangan ayah. Boleh sahabat nak cuba ni sabun kemuning. Sabun kemuning, mari sabun kemuning. Kita nak tebang pokok kemuning bukan main payah lagi. Ni dah Ustaz Syafiq dah tolong buatkan dah. Nak cari kayu kemuning pun sikitnya susah. Kayu kemuning. Jadi Ustaz ambil bahan utama dia kayu kemuning lah. Di antara benda yang tidak disukai oleh makhluk ahem tu. Basuh-basuh muka, biarkan dulu sekejap baru basuh. Tu Kak Na. Basuh-basuh muka dulu, bersihkan, lepas tu biar dulu sekejap, kemudian baru basuh dengan sabun. Terima kasih Kak Na kongsi cara-cara pemakaian ni. Alhamdulillah. Siapa yang tak pernah cuba boleh cubalah. Tu saya nak sharekan kebaikan dia. Terpulang pada kawan-kawan, kalau rasa nak cuba, nak beli boleh. Yang paket kotak kecil ni boleh beli untuk testimoni lah. Untuk kita nak try. Mana tahu bila dah pakai tu rasa serasi ke dengan kulit muka kita, nampak glowing ke muka kita. Selalu sebelum ni suami kita menyirap tengok muka kita. Lepas kita pakai sabun ni, suami dah tak keluar rumah dah, pergi kedai mamak pun tak mau dah, pergi mancing pun tak mau dah. Manalah kita tahu. Berkat. Nanti Ustaz tunggu saya top up dulu ya. Tak apa, boleh nanti masuklah dekat saya punya TikTok shop tu. Kalau tak boleh beli dalam live ni, boleh buka saya punya beg kuning tu nanti.
Terima kasih. You kot kena pakai ni. Asyik menyirap je. Kena pakai. Kadang-kadang suami menyirap tengok muka kita. Manalah tahu ada setan jin iblis ke duk topang muka kita ke. Suami pakai sekali. Tapi pakai suami pun suruh pakai lah. Sebab yang paling banyak di antara isteri menyirap tengok muka suami, suami menyirap tengok muka bini. Yang paling banyak, bini banyak menyirap tengok muka laki. Jadi suruh laki pakai juga. Suruh laki pakai juga. Kita tengok laki kita nak marah je. Balik-balik rumah bagi salam kena maki dulu. Ya. Apa benda ni? Oi, cantiknya. Ada dalam beg kuning tak? Serum dengan tu. Dia suruh tengok serum. Serum ada. Dalam saya punya TikTok shop ada. Dalam beg tu tadi saya tak masukkan, tak sempat. Sebab tadi gopo-gopo nak buat live tadi, tak dan nak masukkan dalam beg tu. Jadi kawan-kawan boleh buka dekat saya punya TikTok shop. Scroll kat bawah tu ada serum dia. Mana boleh lari. Isteri menyirap tengok suami ustaz. Mana tahu Kak Na cakap macam tu. Ramai je Kak Na. Sekarang ni isteri menyirap tengok muka laki. Laki penat-penat balik kerja. Bagi salam, dia bukan jawab salam. Kena maki laki. Kadang-kadang suami dekat gate lagi. Suami dekat gate. Baru gate automatik tu terbuka. Nampak dah muncung bini dia dekat muka pintu. Muncung bini dia, bukan muka bini dia. Muncung bini dia dah nampak kat pintu dah. Padahal suami dekat gate luar tu. Masya Allah, tabarakallah. Manalah tahu ada orang duk khianat ke tengok kita bahagia. Tengok kita bahagia. Serum kena cari abang ustaz. Saya kata sekarang. Masya Allah. Allah sallallahu Muhammad. Manalah tahu. Kadang-kadang manusia ni kan penyakit dengki ni penyakit yang dah memang orang panggil popular. Top 10. Orang bahagia laki bini, dia menyirap sakit hati. Kadang pandangan mata dia tu memandang kebahagiaan kita tu dengan pandangan yang dengki tu. Serta mendoakan yang jahat-jahat kadang-kadang jadi asbab. Dia orang panggil penyakit ain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hezo, bila pakai sabun ni suami tak sempat turun motor. Ya. Wala bersih. Alhamdulillah. Siapa muka? Pandai. Siapa muka ya? Masya Allah tak apa. Cium? Aku dah ya. Cium lah. Cium. Okey dah. Okey. Sahabat boleh try lah. Kalau nak, tapi betul saya cakap kadang-kadang orang ni dia tak boleh tengok kita bahagia. Dia bukan sakit hati tengok harta kita. Dia sakit hati tengok kebahagiaan rumah tangga kita. Jadi pakai ni boleh menaikkan aura wajah kita tu. Mudah-mudahan dengan berkat ayat-ayat suci Al-Quran, berkat solawat, berkat ru'yah, serta kayu kemuning tadi tu yang pada adatnya memiliki kelebihan-kelebihan yang tertentu. Mudah-mudahan Allah kembalikan aura wajah kita tu jadi bersinar, jadi bercahaya-cahaya. Suami tengok tak puas saja. Suami nak pergi kerja pun rasa macam sayang nak tinggalkan bini dia. Tengok wajah muka isteri dia tu, Masya Allah, tabarakallah. Kalau tidak menyirap dia tengok. Ni rasa tak tengok tak boleh. Manalah tahu ada benda-benda yang tak sepatutnya. Jadi kalau dengan izin Allah, seandainya ada sesuatu yang tidak kena pada tubuh badan kita dengan berkat ayat suci Quran, dengan berkat solawat dan sebagai asbabnya sabun kemuning hitam ni, mudah-mudahan Allah tunjukkan. Ada, andai kata ada keluar serpis serbuk-serbuk kaca ke, ataupun rambut-rambut ke dan sebagainya, bau ataupun bau busuk yang lain macam ke, yang pelik-pelik ke, cepat-cepatlah pergi jumpa orang-orang yang pandai buat rawatan susulan ni, buat sungguh Zu, betul, ni bukan racun, cuma tabur bahan kimia je. Okey Ustaz dan sahabat syurga, nanti dah maghrib. Baik, sila-sila. Azman, Ustaz, minyak kasturi Zam-Zam ada tak? Minyak kasturi Zam-Zam, rasanya dalam beg ni tak ada. Tapi cubalah scroll dekat saya punya TikTok shop tu. Dalam tu ada juga minyak wangi kasturi. Tapi yang Zam-Zam saya rasa saya tak pasti. Nanti siapa tadi? Zu Nani. Nanti Nani cuba tengok lah. Cuba tengok dalam saya punya TikTok shop. Okey, terima kasih sahabat. Ada 31 orang yang sudi tunggu
Sembang-sembang. Terima kasih banyaklah. Kejap lagi nak end live dah. 7 suku saya berhenti. 7 suku saya berhenti. Cepat, siapa nak beli cepat. Ni minyak wangi ni on mode. On mode. Ini mas mode. Ini kasturi. Allahumma salli ala Muhammad. Murah-murah je harga dia. Yang mahal pun ada. Buka dalam saya punya TikTok shop tu. Yang harga RM90 pun ada. Yang harga RM80 pun ada. Ini harga RM35. Baunya sama.